A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan puan-puan sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas sokongan, komitmen untuk hadir pada malam ini. Sekali lagi selawat dan salam atas junjungan besar Muhammad SAW kerana telah mentakdirkan kita mendapat risalah yang sangat agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, insya-Allah Allah mentakdirkan kebaikan untuk kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan taman-taman syurga yang telah kita hadir pada hari ini membuahkan ketenangan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga Allah SWT mendatangkan sedikit rahmat tentang apa yang terkandung dalam syurga, iaitu Allah memberikan keampunan bagi mereka yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang hadir pada hari ini, sebab saya tak pasti daripada ceruk mana anda semua hadir. Yang pastinya tak kira dekat mana ke, daripada kampus mana ke, ataupun di apa juga tempat anda hadir. Mudah-mudahan saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana telah dimaklumkan pada hari ini, pada asalnya kuliah saya iaitu Tadabbur Surah Al-Baqarah, tapi saya rasa terpanggil dan sahabat saya daripada UK ni pun mencadangkan untuk kita lakukan satu lagi kuliah umum yang kedua selepas yang kita buat yang pertama baru-baru ini. Terima kasih juga yang pada yang hadir di kuliah yang pertama. Saya tak ingat siapa muka yang hadir. Saya pasti ada juga yang hadir di kuliah yang pertama. So kita buat yang kedua ni dengan tujuan kita nak meraihkan seberapa banyak soalan-soalan ataupun buah fikir dan pandangan daripada hadirin-hadirat sekalian. Sebab saya kira Al-Quran yang kita pegang pada hari ini adalah milik kita semua. Adalah hak kita semua untuk kita membaca, untuk kita mengkaji, untuk kita mendapatkan pengisian-pengisian daripadanya. Maka amat malang sekali kalau kami sahaja yang menyampaikan. Barangkali ada buah fikir, soalan-soalan yang boleh dilontarkan daripada hadirin-hadirat sekalian untuk sama-sama kita cerna, kita canaikan supaya kita dapat pengisian ataupun dapat satu buah pandang yang mungkin boleh bermanfaat pada kita semua, insya-Allah. Saya rasa formatnya pada hari ini kita akan cuba jadikan sebagai wacana, Faiz. Kita akan cuba macam bersembang. Hari ini pun tak dinamakan sebagai kuliah umum pun. Kita jadikan macam sembang-sembang Quran, sembang santai Quran. Santai tak santai tu bergantunglah kan. So kita nak cuba sembang-sembang. So kita mungkin nak minta buah pandangan, soalan. At least kita meraihkan, dan kebetulan saya dah bawa, bukan saya bawa pun, mereka hadir sendiri pun kan. Panel-panel yang insya-Allah akan mengupas soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan kalau ada penambahan kita raikan. So jangan nampak kita formal sangat. So saya dah bagi tahu siap-siap, tidak sekadar one way of communication, bukan daripada kami sahaja. Barangkali kalau tuan-tuan semua ada buah pandang nak bersuara ataupun nak memberikan pendapat, tafadhal. Kami buka seluas-luasnya ruang untuk memberikan pandangan. Sini malakah ada ustaz kita yang datang daripada tu. Terima kasih ustaz kerana sudah hadir. Minta berikan pandangan juga, insya-Allah. Terima kasih siapa yang semuanya hadir. Okey, baik. Untuk slot yang pertama ini, untuk mukaddimahnya, saya mencadangkan untuk kita buka persoalan ataupun kita buka, macam mana Faiz? Kita buka topik dulu. So mungkin daripada topik ini saya cadangkan untuk kita perbanyakkan lagi perbincangan dan mungkin soalan-soalan yang boleh timbul. Saya cadangkan topik yang kita boleh ketengahkan pada malam ini adalah di samping kita kata topik asal atau topik umumnya pasal Al-Quran, saya tertarik untuk kita bawa pasal isu ataupun bawa pasal topik mengenai bagaimana sikap dan bagaimana kita punya orang kata perangai ataupun kita punya sikap kita kepada Al-Quran pada hari ini. Sebab saya tertarik untuk buat satu ayat yang mungkin banyak kali dah kita dengar tentang syarahan ini. Sebab saya buat Tadabbur Surah Al-Baqarah, Allah menggambarkan permulaan Surah Al-Baqarah dengan Dzalikal Kitab, kan? Dzalika ini merujuk kepada benda lil ba'id, benda yang jauh. Jadi kalau dalam ayat yang saya akan bentangkan selepas ini dalam surah Al-Furqan, kita akan nampak Al-Quran ini berfungsi untuk pembetulan sikap manusia, karakter. Dia membantu untuk membina karakter manusia.
So benda ni yang saya cadangkan untuk kita bincang kepada ini. Mungkin ada topik lain yang Faiz atau Ustaz Syahri akan bangkitkan. So saya suka untuk bangkitkan pasal bagaimana Al-Quran membentuk karakter manusia. Dan tak pelik, di pertengahan surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah bagi tahu pada umat akhir zaman ni, hadzal Quran ini dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab, benda tu jauh. Tapi pada Nabi sendiri berkata pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran, maka ketika ini Quran ini menjadi dekat. Pada surah Al-Baqarah jadi dzalikal kitab, bukan jadi dzalikal Quran ataupun hadzal Quran, la raiba fi. Tapi dalam ayat surah Al-Furqan ini Allah menggunakan hadzal Quran, which mean pada umat akhir zaman pada hari ini, Al-Quran telah dilihat dekat. Banyak sangat media untuk mendekatkan manusia dengan Al-Quran, tetapi akhirnya menjadi mahjura. Mereka tinggalkan Quran ni jauh sekali. Dia tidak menjadi matruka di sini, ditinggalkan begitu saja, tetapi dia jadi mahjura, which mean bukan ditinggalkan dekat-dekat tapi jauh sekali. Tapi ramai orang beranggapan ditinggalkan jauh ni maksudnya kita tinggal Quran, kita tak bawa Quran pergi mana-mana. So kita nak travel ke Kelantan sebagai contoh, so dia dikatakan mahjura ini kita tinggal kat rumah, so kita pergi Kelantan, mahjura. No, that's not the meaning of it. Bagi saya, dan saya buka tafsir, mahjura ni merujuk kepada apa? Hatta kita baca Quran sekalipun, hatta kita sedang reciting Quran sekarang ini pun, ataupun dengar kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah tadabbur Quran sekalipun, boleh jadi mahjura itu boleh berlaku. Mahjura itu boleh berlaku dalam keadaan kita buat perkara yang berdekatan dengan Quran pun, baca, tadabbur, buka tafsir. Mahjura itu still boleh berlaku. Dengan cara macam mana? Dengan cara macam mana? Dengan cara kita baca Quran tapi tidak memahaminya. Dengan kita baca Quran tapi akhirnya tidak beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang boleh baca Al-Quran dengan kathirah, dengan banyak. Boleh banyakkan membaca Al-Quran. Tetapi pada hakikatnya dia tidak reflect apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk merubah sikap. Dan kalau kita perasan, akhir surah Al-Furqan, Allah menceritakan bagaimana nak jadi sebaik-baik hamba, ibadur Rahman. Perasan tak? Tengah-tengah surah Al-Furqan, Allah cerita pasal apakah sources yang akan membentuk sikap manusia. Kalau kita dekati Al-Quran ini, dia akan bentuk sikap kita. Maka Allah bagi tahu di hujung surah Al-Furqan, iaitu wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menceritakan bagaimana nak menjadi the best ibad, nak menjadi sebaik-baik hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantik surah ini, tengah-tengahnya Allah bagi tahu bagaimana, apakah sources yang akan menguatkan manusia untuk jadi membentuk sikap yang sempurna, yang baik, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fokus Al-Quran membentukkan sikap dengan cara membentukkan spiritual manusia. Dengan pembetulan spiritual, dengan pembaikan spiritual, maka membentuk sikap-sikap yang baik pada manusia. Maka sebab itu Allah di akhirnya meletakkan bagaimana kita nak jadi manusia yang baik. Apakah Quran bawa kita ke mana? Menjadi orang yang merendah diri dan berkata baik kepada orang yang jahil, orang yang menjaga keluarganya. Maka banyak ciri-ciri yang telah digariskan dalam part ibadah Rahman di akhir surah Al-Furqan. Maka saya cadangkan untuk kita buka topik ini besar dan kita kembangkan. Saya cadangkan kita kupas bagaimana Quran ini membantu kita untuk membetulkan sikap kita, dan khususnya bagaimana Quran ini menyentuh spiritual kita. Kalau ada pandangan ataupun ada soalan, ataupun mungkin bagaimana kita nak bincang prosedur ke, nak bincangkan terlampau teknikal pun tak ada masalah. Saya buka kepada hadirin hadirat sekalian, kalau ada persoalan ataupun buah fikir yang mungkin kita kongsikan. Nampakkan topik kita nak bincang pada ini kan? So bagaimana Al-Quran membetulkan sikap manusia? Daripada sudut apa dan bagaimana kita boleh kupas pada hari ini. Silakan kalau ada daripada hadirin sekalian, kita sembang lah ni. Walaupun nampak macam kuliah dah tadi kan. Dah mula dah sembang kan. Saya sembang dah tadi tu kan. Hujung tak ada kopi lah, dia jadi sembang kedai kopi lah. Ada pandangan? Kalau ada soalan-soalan daripada sekalian, Ustaz? Nampak? Oh, ada. Ada soalan? Pandangan? Puan? Kita selalu baca buku, kita rasa kita nak dia macam dekat dengan kita. Memang kita baca Quran hari-hari, tapi kita nak Quran ni memang tak jauh dengan kita. Walau ke mana kita pergi, maksudnya kita ingat je Quran, tapi sebab mungkin kita tak faham pun apa yang kita baca. Kita setakat baca, tapi kita tak faham apa yang kita baca. Jadi macam mana kita nak dekatkan diri kita dengan Quran tu supaya kita
tak lost lah maksudnya kan. Okay. Nak kumpul ke nak sembang kan? Sembang tu kita sila Fan. Saya akan buka pada panel yang mungkin rasa nak memberikan pandangan. Saya rasa macam tak terlampau formal. Saya serahkan. Mungkin saya rasa just siapa nak cakap, siapa nak sembang ataupun daripada audiens sendiri, daripada soalan daripada audiens nak jawab pun saya silakan. Saya buka seluas-luasnya. Saya minta maaf lah barangkali kalau anda kecewa muka anda tak masuk ke dalam video kan. Walaupun tak ada, saya rasa orang boleh dengar kehadiran anda dengan soalan-soalan anda. Kalau ada soalan, saya cadangkan kuat sikit suara supaya soalan anda didengari oleh pihak-pihak yang menonton live kita pada hari ini. Kalau itulah, saya nak jadi cameraman tak dibenarkan pada hari ini kan. Kena bercakap kan. Jadi silakan kalau ada pendapat. InsyaAllah. Tapi terus respon. Saya respon. Oh. Terima kasih puan yang bertanya. Saya banyaklah ayat Quran yang memberikan panduan kepada orang yang nak mendekati Al-Quran. Satu perkara yang menarik tentang Al-Quran ni puan, kalau kita lebih tambahkan usaha kita untuk mendekatinya, kita akan dapat banyak. Dia tak macam buku yang kita boleh baca speed reading. Kalau kita jenis orang yang superficial, perkataan superficial ni maksudnya orang yang touch and go dengan Al-Quran. Dia baca pun terjemahan, dia pun tengok terjemahan Indonesia ke, kadang-kadang dia tak baca terjemahan pun, dia baca, dia ikut lagu je. Bagus juga lagu tu, tetapi kalau dia memahami lebih daripada tu, Al-Quran akan bagi lebih pada dia. Sebab Al-Quran ni dia sangat faham cara kita bermain dengan kita punya fikiran, kita punya perasaan. Kalau perasaan kita sedih, kita akan menangis membaca Al-Quran. Dia satu perkara yang mukjizatnya Al-Quran ni, dia sangat faham keadaan kita. Kalau macam kita rasa, aku ni jauh daripada Al-Quran kan, dan kita baca, kita akan rasa dekat. Dia akan bagi ayat yang, dia akan bagi keadaan ataupun satu nafas, satu hembusan, satu kekuatan kepada kita. Saya ingat satu surah yang menarik yang semua orang ingat surah ni kan, surah Al-Asr kan. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Ayat last kali tu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ketika Allah membicarakan tentang orang yang rugi kerana dia gagal menggunakan masanya dengan baik, ataupun dia terlalu sibuk untuk menggunakan masanya kepada yang tidak perlu untuk dia, Allah memberikan panduan. Allah kata, kecuali orang-orang yang beriman. Ini untuk individu. Sebab iman ni dia tak terkait dengan kolektif. Betul tak? Iman untuk orang secara individu. Kemudian yang beramal soleh, yang mana dalam wa'amilus solihat, yang berterusan untuk melakukan kebaikan. Kemudian tiba-tiba Allah pergi kepada peringkat yang lebih sosial, yang lebih berkumpulan. Watawasau bil haq. Watawasau ni maksudnya asalnya perkataannya wasiat. Maksud wasiat kita faham dalam bahasa Melayu, maksudnya pesanan lah, kita bagi pesanan. Tapi bila dia datang dalam wazan ataupun dalam bentuk watawasau, dia mesti datang dia mesti bermaksud sebagai dia mesti lebih daripada dua orang, saling berpesan-pesan. Dia mesti ada perkataan saling. Bila saling, dia kena ada seorang dan orang yang lain. So cara untuk kita selamatkan diri kita daripada rugi ataupun daripada jauh daripada Al-Quran adalah mewujudkan suasana saling tersebut. Ada dua jenis saling. Pertama, watawasau, yang berpesan-pesan bil haq, tentang kebenaran. Bila bil haq, perkataan ba bukan maksud dengan sahaja. Perkataan ba ada tiga maksud. Pertama, susah lah kan, tak bawah lah tak, pertama, perkataan ba bermaksud dengan Al-Quran, maksudnya bersama dengan Al-Quran, kita bincang bersama dengan Al-Quran. Yang kedua, dia bermaksud terhadap Al-Quran ataupun terhadap kebenaran. Bil haq, berbincang-bincang menuju kepada kebenaran. Yang ketiga, berbincang-bincang mengambil tentang kebenaran. So ada tiga maksud: bersama, menuju, dan sandaran apa yang kita guna. Hanya dengan perkataan ba dalam bahasa Arab. Sebab tu payah nak terjemah Al-Quran, dan payah nak dapat makna Al-Quran hanya dengan terjemahan. So bila Allah kata watawasau bil haq, maksudnya kamu saling berpesan-pesan. Pertama, dengan kebenaran. Kamu tak boleh menipu ketika kamu saling berpesan-pesan tersebut. Maksudnya kamu kena menjadi orang yang benar, tak boleh bercakap menipu, tak boleh cakap main-main. Yang kedua, kamu kena, objektif kamu bila kamu saling berpesan-pesan adalah mencari kebenaran. Dan yang ketiga, kamu kena datangkan sandaran atau rujukan yang benar. So tiga konsep dan tiga kaedah dan tiga situasi. So soalan saya, jawapan saya kepada puan adalah wujudkan suasana tersebut. Suasana saling berpesan-pesan tentang kebenaran. Kerana kebenaran di sini ulama tafsir menterjemahkan ia sebagai Al-Quran. Hak Al-Quran. Sebab Al-Quran bercakap tentang kebenaran. Itu antara perkara. Sebab kita, bukan kita tak nak bercakap tentang Al-Quran ataupun bercakap tentang kebenaran, tapi kita ada banyak distraction. Kita nak cakap pasal Al-Quran sikit,
orang ajak sembang pasal lauk makan tengah hari tadilah. Betul. Saya kalau sembang bab makan kan, saya pun kata seronok sembang bab makan ni kan. Teman-teman datang bangi pula. Allah, boleh buat tertetih nak makan apa. Sebab kita ada distraction tu. Jadi distraction tu menyebabkan kita tak ada ruang untuk bercakap tentang kebenaran tersebut. Watawasau tu tak terjadi. Kebenaran intelektual. Kemudian Allah kata bukan hanya bercakap tentang kebenaran secara intelektual, maksudnya kamu kena kupas secara intelektual, tapi Allah juga berpesan apa yang berkaitan dengan emosional. Watawasau bisab. Tentang kesabaran, tak ada kitab yang boleh merawat kesabaran. Kesabaran memang satu perkara yang emosi, bukan boleh dibaca dengan akal fikiran. So ada dua, kamu saling berpesan tentang kebenaran dan kamu saling berpesan tentang kesabaran. Berpesan dari sudut intelektual dan juga saling berpesan dari sudut emosi lah. So jawapannya itulah, mewujudkan saling tu, mewujudkan kelompok. Puan datang ke sini cari orang yang suka tentang Al-Quran, wujudkan tentang kuliah-kuliah Al-Quran, kemudian mulakan persoalan. Kalau ada anak-anak, kalau ada suami pasangan ke, mulakan persoalan tentang Al-Quran. Bila kita wujudkan gelombang wacana itu, kita akan hidup dalam dia. Bila kita hidup dalam dia, kita akan berterusan untuk mencari apa yang ada di dalamnya. Sebab kita kena elakkan daripada distraction. Dan salah satu perkara yang saya sangat menarik untuk saya kongsikan adalah, antara salah satu ujian ataupun fitnah akhir zaman adalah dipanggil sebagai distractibility. Kita ada banyak sangat gangguan. Contoh saya kata, buka kitab mesej sampai. Duk tengah khusyuk ni, duk tengah khusyuk nak study ni, mesej sampai. Satu distractibility. Sangat banyak. Tiba-tiba Allah tengok-tengok orang buka TV. Kita tak mau tengok pun TV tu, tapi anak kita buku tak tengok. Allah, ada penyanyi kegemaran pula. Kita sangat banyak distraction. Dan cara untuk mengelakkan diri daripada diganggu adalah fokus dan wujudkan. Kita elak, okey, daripada kita diganggu, kita duduk kawasan lain, kita pergi ke kawasan lain, wujudkan wacana tersebut, suasana tersebut. Sekadar jawapan saya. Sebab saya memang pengalaman saya mengkaji ataupun hidup dengan Al-Quran ataupun cinta ke Al-Quran, duk sembang pasal Al-Quran ni jadi sunyi kadang-kadang. Tak tahu nak sembang dengan siapa. Lepas tu kadang-kadang jumpa dengan apa ustaz-ustaz gaya-gaya ni, jadi seronok lah. Seronok bila kita jumpa, tu topik kita. Apa-apa isu kita ambil, kita sembang pasal Al-Quran. Saling-saling itu. Sebab usaha untuk saling-saling. Dan Allah kata watawasau. Watawasau dalam kata kerja, dia bukan kata nama. Maksudnya kamu kena melakukannya dan kamu kena berterusan melakukannya. Kata kerja tersebut adalah suruhan, bukannya kata kerja yang berbentuk perbuatan hari ini, sekarang ataupun akan datang. Suruhan. Bila suruhan ada tiga maksud. Pertama, orang yang memberikan ataupun suruhan itu datang daripada sesuatu yang dekat, Allah yang dekat. Sebab tu kul a'udzu birabbin nas. Kenapa tak buang kul tu? Kenapa kata a'udzu birabbin nas saja? Kerana untuk meletakkan tiga situasi tersebut. Yang memberikan arahan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kamu. Kita tak akan dapat arahan daripada orang yang jauh ataupun orang yang tak ada kaitan dengan kita, sebagai contoh. Walaupun bos duduk jauh, tapi dia mesti dekat connection dengan kita. Yang kedua, dia mesti dilakukan segera. Kalau dia tidak dilakukan segera, maksudnya kita gagal melaksanakan perintahnya. Dan yang ketiga, benda tu penting. Sebab banyak kali dalam Al-Quran Allah tak bagi arahan, Allah cuma sebut saja. Tetapi dalam beberapa keadaan Allah bagi arahan, sebab benda tu penting. Dia punya kepentingannya, dia juga dia punya confirmationnya lebih lagi daripada ayat biasa. Itu daripada kata kerja itulah. Setakat jawapan saya, minta maaf lah puan kalau tak menjawab, tapi itu sajalah. Dan memang kena berusaha lebih, insya-Allah. Sedekat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat Quran. Apabila kamu bertanya tentangku, maka aku akan dekat. Itu konsep dia. Kita ke depan jauh, dia ke depan. Itu Al-Quran. Dia memang akan jadi macam tu, insya-Allah. Okey, terima kasih pada soalan pertama yang saya jawab terlalu panjang. Ustaz ada tambahan? Tambah sikit. Tambah. Puan, saya kebetulan masa Faiz cakap tadi, saya terasa satu ayat Quran yang saya pernah terbaca. So ayat Quran dah jawab dah bagaimana usaha ni dia bawa kita ke mana. Sebab Faiz mendatangkan tentang distraction, pasal benda-benda yang akan mengganggu kita untuk mendekati Al-Quran. Sedangkan Allah SWT sendiri memberikan jaminan bagi mereka yang fokus kepada Quran, berusaha untuk mendekati Al-Quran, Allah sendiri akan jaga rezeki mereka. Sebab kadang-kadang kita distract sebab kadang-kadang kita takut rezeki kita kurang. Kadang-kadang kita distract sebab takut-takut kadang-kadang kita punya kegembiraan kita berkurangan. Tapi Allah sendiri menjamin kalau kita berusaha mendekati Al-Quranul Karim, Allah kata Allah akan jaga semuanya. Bahkan Allah tambahkan kemewahan untuk kita pula. Anda boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat ke-66. Surah Al-Ma'idah ayat 66. Allah SWT beritahu, walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim. Allah kata kalau kamu berusaha keras untuk mendekati Al-Quran, kita berusaha keras untuk mendekati Al-Quran, Taurat dan Injil sebagai contoh,
Dan Allah kata la akalu min fawqihim. Kamu akan makan daripada fawqihim, daripada atas kamu. Disambung lagi dengan wa min tahti arjulihim. Daripada atas kamu dekat makan, dan daripada bawah kaki kamu sendiri pun kamu dekat makan. Allah kata Allah akan jaga rezeki kamu. So jangan risau mendekati Al-Quran, jangan risau menyampaikan Al-Quran. Fokus dan berikan usaha yang betul-betul keras untuk mendekati Al-Quran. Allah akan jamin kesempurnaan hidup kita, insya-Allah. So saya tambah sikit je lah tadi apa yang Allah sendiri jawab daripada Al-Quran dan surah Al-Maidah 66. Okey. Yep. Ada soalan lagi? Saya terlupa saya moderator punya. Saya macam ada soalan, pandangan, siapa-siapa yang mungkin memberikan soalan, pandangan, tak kisah. Tambahan daripada soalan tadi barangkali. Silakan puan. Kita baca Al-Quran setiap hari. Kita baca terjemahan dia juga kan. Tapi kalau saya kita baca dan kita baca terjemahan tu, memang kita tak akan faham. Maksudnya kita perlukan penghuraian. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak dapatkan bayan tu? Macam mana nak dapatkan penerangan tu? Kena jumpa Tuan Syahri tu. Kena datang sini kan. Bukan sekadar sini lah, banyak lagi tempat kan. Ustaz Syahri, ada respon? Walaupun hajah baca terjemahan, ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak memerlukan hajah membilik kitab tafsir yang terlalu banyak. Contoh, surah Al-Muluk. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana burung yang terbang di atas kepala mereka? Hajah tidak perlu belik tafsir-tafsir yang mungkin hajah sukar untuk capai. Hajah hanya perlu mencari burung di luar rumah anda dan merenung kejadian dan proses burung itu terbang. Kerana bila saya melakukannya, saya cuba meletakkan diri saya di tempat burung. Orang yang berada di tempat yang tinggi seperti burung, pertama sekali dia akan risau terhempas. Sekiranya dia tidak mendepakan sayap ataupun tidak terbang dengan baik. Sesiapa yang berada di atas udara pasti ada keresahan untuk jatuh ke bawah. Dan yang kedua, apabila berada di atas seperti seekor burung, bukankah anda nampak apa yang orang di bawah tidak nampak? Orang di bawah hanya nampak apa di hadapan mereka. Orang di bawah hanya nampak 100 meter ke depan. Tapi saya seekor burung mula nampak 20-30 meter ke depan. Orang hanya nampak perkara yang ada di hadapan, tetapi seekor burung nampak jauh ke hadapan. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihi salam mengumumkan, ya ayuhan nas 'allimna mantiqat tayr. Daripada banyak-banyak ilmu, 1001 ilmu, fikirkan sejenak. Mengapa Sulaiman alaihi salam hanya mengumumkan saya diajar bahasa pertuturan burung? Kerana Sulaiman alaihi salam mahu mengajar bukan sekadar muslim, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas artinya juga orang-orang non-muslim. Anda boleh berfikir. Anda boleh berfikir. Iaitulah pada kejadian burung itu ada perkara yang besar untuk kamu. Ada sesuatu yang mahu diberitahu oleh burung-burung ini kepada kamu. Sebagaimana salah seorang anak Adam bila membunuh saudaranya, tidak diketahui bagaimana untuk mengembumikan jasad saudaranya. Fikirkan sejenak, mengapa Allah mengutuskan seekor burung kepada Qabil ini? Dan mengapa Allah mengutuskan burung untuk menyelamatkan Makkah, Baitullah Al-Haram? Mengapa tidak diutuskan gajah lawan gajah? Mengapa haiwan kerdil seperti burung yang diutuskan? Semuanya adalah supaya penduduk Makkah berfikir dan merenung sebentar. Jadi, apabila saya seekor burung, saya rasa kita kena kembalikan karangan-karangan seperti itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sudah tidak berfikir banyak tentang saya sebatang pensel. Dulu saya buat karangan tu. Saya selai kertas. Kerana karangan-karangan seperti itu walaupun satu muka surat, dia menyebabkan anak-anak berfikir. Al-Quran menyuruh kita berfikir, khususnya surah-surah Makkiyah. Surah-surah sebelum hijrah. Kadang kita ini sentiasa dalam fikiran, ustaz sah ke tak sah?
Ustaz, apa yang perlu saya amalkan daripada ayat ini? Ya, anda boleh beramal. Ada ayat tentang beramal dan bertindak. Tetapi ada ayat yang menyuruh anda berfikir, kerana ramai yang bertindak tidak berfikir sebelum bertindak. Ramai yang solat tidak berfikir mengapa dia solat. Jadi, melihat burung di atas kepala anda, pertama sekali anda belajar apa ciri orang-orang yang Allah angkat kedudukannya. Siapa yang paling tinggi? Allah namakan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Nabi adalah contoh manusia yang paling tinggi yang kita tak pernah sampai, dan Allah berikan kepadanya gelaran hamba. Jadi kalau anda kata anda hamba Allah, apa kayu ukurnya? Setiap saat anda risau terhempas, anda sentiasa istighfar, supaya anda sentiasa berada di posisi yang selamat. Seseorang berada di atas, dia akan nampak apa yang orang biasa tidak nampak. Orang biasa berfikiran singkat, orang yang mendapat hidayah dia nampak jauh ke depan. Akhirat adalah satu perkara yang perlu kita tuju. Dan semakin tinggi, semakin kecil dunia di hadapan mata anda. Betul kan? Semakin kita terbang tinggi, semakin kecil dunia di mata kita. Itu ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Nah, hanya satu ayat supaya anda perhatikan burung. Tetapi burung mengajar anda 3 perkara. Dan banyak lagi perkara yang boleh kita belajar daripada burung. Itulah bagi saya hajahnya. Jangan rasa bersalah sangat kerana tak ada kitab tafsir ataupun tidak ada kemampuan untuk merujuk tafsir, kerana ada ayat-ayat yang berpada dengan terjemahan. Anda sudah boleh beramal dengan ayat tersebut dalam erti kata berfikir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syari. Ada tambahan daripada soalan hajah tadi? Kalau ada, mungkin memberikan pendapat dan sebagainya. Ya. Fikir itu adalah salah satu cara untuk kita mendekati Al-Quran, untuk kita faham Al-Quran. Kalau lebih bagus saja boleh mendapatkan terjemahan bahasa Melayu, sebab kita orang Melayu, kita bukan orang Indonesia. So kalau boleh dapatkan terjemahan bahasa Melayu, kerana dia memudahkan proses hajah memahami, membutuhkan apa lagi perkataan Indonesia. Saya banyak ditegur oleh SV saya kerana saya banyak baca karya Arab yang diterjemahkan oleh orang Indonesia. Contoh, kita perlu memahami pesan-pesan Al-Quran. SV saya tegur, tukar pesan pada mesej, kerana itu keindonesiaan agaknya. Tapi tiada masalah pada bahasa Indonesia. Saya baca Said Qutb dalam terjemahan Indonesia, saya baca Hamka, saya lebih merasakan kenikmatan tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau nak jalan pintas, iaitu kita nak terus berfikir daripada ayat ini, maka hilangkan penghalang-penghalang bahasa, iaitu dengan mencari terjemahan dalam bahasa Melayu. Mungkin Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, mereka hidup dalam satu zaman yang mana mereka nampak Al-Quran itu turun dari satu hari ke satu hari, 2 hari kan. Contohnya apabila di Madinah turun, Nabi sangat menginginkan kiblat itu bertukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah kan. Terus Allah turunkan ayat pada satu masa penukaran kiblat kan. Jadi kita dapat gambarkan macam betapa seronoknya, sebab Allah pun memang tahu Nabi dah lama inginkan kan. Dan sahabat-sahabat pun dapat saat tu, dan orang yang terpukul lah masa tu kan. Soalnya sebab dulu kita menghadap tempat dia kan. Jadi suasana-suasana yang bagi kita dramatik, masa tu sahabat-sahabat dapat melaluinya kan. Nabi pun ada bersama mereka, setiap kali mereka dapat sembahyang, beberapa kali mereka dapat peluk Nabi kan, berinteraksi. Jadi kita hidup sama akhir zaman ni, kita tidak dapat merasa suasana tu kan. Jadi agaknya bagaimana kita suasana yang begitu orang kata emosional dan semua yang ada masa zaman tu, zaman sekarang kita tak adalah benda-benda tu kan. Tapi zaman sekarang kita digunakan dengan internet, kita ada YouTube, kita ada pakai-pakai lagi benda yang orang dulu tak ada. Jadi agaknya ada ke satu bentuk atau macam mana produk-produk Al-Quran ni kita boleh kemukakan kepada masyarakat zaman sekarang. Mungkin kalau benda tu ada di Malaysia atau dia ada di luar negara,
yang kita boleh suburkan produk-produk situ. Ataupun mungkin kalau barat kita ada filem kan. Tapi kalau kita mungkin boleh ada filem kita ada drama pementasan kita ada sajak kita, tapi unsur kita Al-Quran. Produk kita mesej kita kan. Ada ke tuan gambarkan ataupun Tarbu Center nak jadi pencetus sekarang kita CEO Tak kisah dia macam bahasa, suasana, culture. Tak Syarif? Pendapat orang ramai? Saya itu lebih berbentuk cadangan kan, tuan, sebab kita memerlukan suasana yang sebegitu kan. Saya ataupun pernah ke wujud ada tuan di mana negara Arab atau negara barat yang macam contohnya bila kita tengok Ustaz Muhammad Ali kan membuat apa tu video kinestetik tipografi dia kan. Bagi saya masa mula-mula dulu saya nampak wow, quite advance kan, benda yang inting zaman sekarang dia dah bawa produk yang kuat kan. Jadi mungkin ada orang kita yang lebih kreatif mungkin can come up with much better lagi kan, visualistik mungkin, dramatik mungkin. Ataupun kita kena tarik orang producer filem yang sekarang ke arah kita. Kebetulan memang nak cakap. Teruskan. Kebetulan memang baru sembang dengan Faiz pasal benda ni tadi pun. Kebetulan masa sebelum start pasal start kuliah ni tadi, start sembang-sembang ni tadi, memang ada bercerita pasal benda ni. Memang dah lama menjadi inspirasi kami pun. Memang dah lama menjadi benda yang kita nak cuba achieve. Tapi cadangan daripada Tuan Haji Yusof tak silap. Yusof je. Tuan Yusof tadi memang kami akan ambil perhatian insya-Allah. Mudah-mudahan doakan kami diberikan kemampuan untuk sahut cadangan ini. Dan memang tidak dapat dinafikan dua perkara yang saya nampak yang membantu kita untuk mendapat benefit. Saya tak kata faham, sebab kalau faham dia tinggi. Bagi saya untuk kita kata kita faham Al-Quran dia terlampau tinggi, kita nak reach that state. Saya boleh katakan kita hari ini kita boleh dekati dua perkara ini untuk kita dapat benefit daripada Al-Quran. Yang pertama adalah dari sudut intelektual, perkara yang bersifat intelektual. Intelektual kita, saya rasa kita tidak bimbang sebab kita ada banyak sources, kita banyak sumber, kita boleh buka kitab tafsir dan sebagainya. Tapi perkara kedua yang seperti Tuan Haji Yusof tadi sebut, saya rasa kita perlukan support juga sebenarnya dari sudut diri kita dan orang ramai, dan kita semua kena bersatu untuk bantu untuk lengkapkan fakulti yang kedua selepas intelektual, iaitulah psychological dan emotion. Benda ni akan membantu kita untuk lebih rapat dengan Quran. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah terlampau banyak perkara kita tahu. Kita buka tafsir, kita buka apa lagi, kuliah-kuliah. Benda tu membantu untuk intelektual, akal. Tetapi untuk psychological, untuk kita punya emotion, dia perlu dibantu dengan culture, pembentukan suasana, budaya. Benda ni yang membantu sangat. Sebab pada zaman Nabi, culture tu ada. So we have to create the culture within our modern style pada hari ni. Macam mana kita nak create benda tu? Memang antara benda tu kita kena buatlah dengan kita dekati dengan tunesnya, animationnya dan sebagainya. Benda tu membantu kita untuk membentuk emotion, insya-Allah. Saya akan ambil perhatian serius daripada cadangan. Kita akan cuba production. Dan antara tak sempat nak bincang panjang masa retreat baru ni, tapi kita akan ambil perhatian serius tentang benda ni. Sebab memang kami serius nak bawa Quran ni dengan betul-betul. InsyaAllah doakan kami supaya dia perkuatkan langkah untuk menyahut seruan daripada cadangan daripada Cik Yusof tadi, insyaAllah. Okey, ada tambahan Cik Syahri? Kalau ada soalan lain, cadangan ataupun buah fikir, pandangan, kita masih lagi bersembang insya-Allah. Ada soalan? Silakan. Silakan Tuan. Kita baca tafsir. Kita baca tadi Ustaz beritahu kita macam bila tengok masa sebelum kita belajar. Tapi masyarakat nak elakkan daripada setengah orang dia terlebih fikir maksud tu. Maksudnya dia macam kita kan nak bercadangan sikit, kita boleh fikir benda yang lebih nampak. Tapi macam nak elakkan dia lalu memikirkan benda tu. Ayat mutasyabihat tu kan. Ustaz Syami kot juga. Ustaz Syami tu bahas mutasyabihat tu. Mutasyabihat tu. Kena ada mic ni. Sini. Maksud anda Macam mana nak supaya tak terlebih fikir? Tak overthinking. kita memang kena terlebih fikir. Over lah. Over sampai dia Kita memang kena over. Tak, kalau dia macam tergelincir daripada makna dia. Daripada makna yang asal. dari segi pemahaman dia sendiri. Sebab itu kita tengok ayat mana. Ayat mana yang anda sedang berada.
Kalau anda berada di dalam ayat mutasyabihat adalah perkara yang bahaya untuk anda melanggar batasan yang Tuhan telah letak. Apa batasan tu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada perkara yang kita kena kata Allahu a'lam. So ada ayat namanya muhkamat. Allah menjelaskan dan Allah memerintahkan untuk anda merenung. Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Apabila perkara itu diperintahkan Allah, maka jangan bataskan akal untuk berfikir, teruskan mengkaji. Tetapi dalam perkara-perkara yang telah dibataskan Allah, sebagai contoh, nas-nas Al-Quran mengenai arasy Allah. Kita tidak diberitahu apa-apa maklumat mengenai arasy Allah, melainkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ayat itu, namanya hadis. Maka dengan keterbatasan itulah kita memahami ghaibiyat, perkara yang kita tidak diberitahu apa-apa. Anda tidak boleh berfikir terlalu jauh ke hadapan dalam perkara-perkara yang namanya adalah ghaibiyat, melainkan apa yang telah diberitakan oleh seseorang yang bertauliah, namanya Rasul. Dan banyak perkara Allah sengaja uji kita. Contoh, mengapa Nabi Allah Isa bin Maryam sengaja diangkat naik ke langit ketika Yahudi dan Romawi tidak nampak? Bukankah kalau baginda diangkat naik ke langit dalam keadaan Romawi dan Yahudi nampak, selesai khilaf? Tak ada Nasara, semua beriman. Tetapi Allah sengaja nak uji. So ada perkara-perkara yang di dalam Al-Quran kita perlu memahami ini ada batas. Saya tidak boleh berfikir keterlaluan. Allah menyebut anjing mendepakan tangan. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Yang anda kena fikir adalah mengapa Allah terangkan perkara yang saya tidak duga ketika Allah mendiamkan apa yang saya duga. Allah mendiamkan perkara yang anda sangat mahu tahu, warna anjing itu contoh. Apakah namanya ketumir? Adakah dia ada meninggalkan keturunan? Tetapi kerana Allah tidak mengumumkan, dan Allah mengumumkan, dia meletakkan tangannya, depakan begitu, yang disimbolikkan sebagai menjaga keselamatan. Lalu saya merenung panjang, bagaimana ya Allah menjadikan pemuda Al-Kahfi tidur tak bangun-bangun, tetapi anjing ini bangun tak tidur-tidur? Anda melihat Allah pelihara pemuda Al-Kahfi dengan tidur tak bangun-bangun, tetapi bagaimana anjing itu 300 tahun menjaga keselamatan, tidak tidur-tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa yang mahu dianehkan, apa yang mahu dipandang aneh? Kerana yang memelihara anjing itu adalah memelihara matahari. Matahari tidak pernah padam walau sesaat. Matahari itu dah letih, tahu tak? Matahari itu dah penat. Lampu ni kalau tak tutup, habis bil elektrik kita. Kita perlu kesumbangan, tuan-tuan. Sebulan pecah, tuan-tuan. LCD kalau pasang pecah, rosak. Tapi lampu yang nama matahari ini, misbah, masabih, berapa lama tak padam, dia pun nak rehat. Daibain, daibain. Al-Quran kata daibain. Bulan, matahari, daibain. Mereka sedang penat, mereka sedang tenat. Ya Allah, rehatkan kami. Allah tak benarkan rehat, sebab kami ciptakan kamu untuk berbakti kepada manusia. Lalu kita katakan begini sahaja, ada perkara yang Allah sebut, kita berikan perhatian. Tetapi ada perkara-perkara seperti ghaibiyat, seperti mutasyabihat, maka kita bataskan. Kita memahami ini ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Sekadar tambahan soalan tuan, saya menarik soalan tu sebab soalan tu dia macam satu situasi yang lain. Tapi sebenarnya ayat-ayat yang sebenarnya memerlukan panduan, yang untuk kita tak boleh faham secara macam tu saja, sikit je. Contohnya ayat-ayat hukum, ayat mutasyabihat, ayat ghaibiyat, sikit je. Banyak Al-Quran, pertama kisah Nabi. Kisah Nabi kita tadabbur dah. Cuma kita kena ada intellectual commitment, kita kena tahu kat mana yang tu kita ambil panduan-panduan lain, kita dah boleh dapat. Yang kedua, tentang alam. Banyak ayat tentang alam. Ayat tentang alam kita tak perlukan panduan kitab. Dia sebut, kita boleh tangkap. Okey, langit, semua kita boleh tangkap. Sebab itu, tapi memang ada ayat-ayat kita tak boleh nak pergi dengan akal yang sendirilah. Sebab itu selepas ayat surah Al-Fatihah, kenapa ayat surah Al-Baqarah dimulakan dengan ayat Alif Lam Mim?
perkataan yang tak boleh nak faham dengan akal, dan memang kita kena serah kepada Allah Ta'ala. Itu adalah satu pendidikan kepada kita. Sebelum masuk ke diskusi seterusnya, kamu kena faham kamu ada limitation. Dan alif lam mim, alif lam ra, nun dan sebagainya adalah tanda bahawa kamu kena berhati-hati dan kamu kena faham benda tu. Tambahan je lah. Ada lagi soalan? Ataupun pandangan tambahan daripada saudara tadi? Ada lagi nombor sekalian? Kan habis awal kot sembang kita. Okay. Ada lagi soalan, pandangan, sebagainya? Ataupun tuan-tuan boleh kongsikan apa masalah tuan-tuan apabila nak faham Al-Quran. Satu. Kena buka je. Dalam dunia ni ada orang yang dia tahu apa yang dia tahu, tahu apa yang dia tak tahu, tak tahu apa yang dia tak tahu kan. Jadi kadang orang kita apabila dia tak tahu apa yang dia tak tahu, susah juga sebab dia tak tahu dia tak dapat meletakkan satu macam sesuatu benda yang apa sebenarnya level yang dia perlu sampai. Contoh dalam pembelajaran Quran kita ni kan. Tuan-tuan mungkin yang memang bersekolah di sekolah agama daripada kecil, aliran agama, masuk universiti, ambil bidang mengajar Islam kan. Berbanding dengan ramai di kalangan kami ni, maksud saya sendiri yang bukan anak agama kan, kita tak mengikuti pendidikan formal. Jadi ada benda yang tuan ada kelebihan, contohnya pengusahaan bahasa Arab kan, yang lain-lain tu yang kita mungkin sebahagian ramai tak ada benda tu kan. Dia tu apa yang kita panggil tools enabler untuk lebih memahami Al-Quran contohnya kan. Jadi apa agaknya target yang sekurang-kurangnya the minimum requirement as a Muslim in order to have a good understanding of Quran tu, dari segi dia punya message, dia punya pendidikan tasawuf dia kan. Sebab tu yang melalui benda tu kan. Kita orang ni mungkin perlu melalui. Jadi bila kita dah baca je, bila sampai satu level kita rasa wow, begini rupanya. Padahal sebab kita baru nampak kan perjalanan tu lambat sikit kan. Apa yang korang rasa the minimum requirement yang perlu sampai supaya kita betul-betul, saya rasa bila sampai sama kita akan sampai satu peringkat kita betapa nikmatnya kita. Contohnya bila kita dah faham konteks ayat tu kan, faham dia punya kenapa Allah guna pertanyaan, kemudian konsep-konsep bahasa lah kan. Allah tanya dulu pun Allah jawab kan. Apa agaknya minimum requirement yang orang tak melalui formal macam tu kena juga sampai target bahawa kecil Quran tu. Ada ke kurang patut-patut yang dituliskan dalam satu artikel ke at least kalau orang kita tahu benda tu, at least dia boleh target dia nak sampai ke tempat tu. Kurang-kurang je lah kan. Yang saya boleh kongsikan adalah jangan miss mukadimah setiap kitab tafsir. Mukadimah tafsir tu macam contohnya kita ambil tafsir Azhar Hamka, kita ambil ataupun tafsir Syed Qutub. Dekat mukadimah tu dia akan cerita tentang tasawuf Al-Quran. Dan dia sangat menarik sebenarnya mukadimah tu, sebab dia akan bagi tahu perkara yang Al-Quran sebenarnya perlu faham sebagai orang Muslim, yang kalau kita tak faham bahasa Arab kita akan faham benda ni. Contoh, kita faham 3 bahagian utama Al-Quran. Al-Quran hanya cakap 3 benda je sebenarnya. Bila kita pergi sana, pergi sini, pergi sana, Al-Quran 3 benda dia cakap. Pertama, akidah. Sebab itu surah Al-Ikhlas disebut sebagai 2/3 surah, sebab dia bercakap tentang akidah pure. Yang kedua, kisah-kisah Nabi ataupun kisah-kisah zaman lampau, kisah-kisah sejarah, maksudnya sejarah. Dan yang ketiga, amalan-amalan sebagai seorang Muslim, solat, semua benda lah. Itu saja. Dan 3 benda ni, kita tahu 3 benda ni, kemudian bila kita dapat kita dapat Al-Quran, kita tahu ini part mana, dan ini part mana, ini part mana. Itu satu benda kita tahu, target tu kita tahu, dan kita punya stage tu. Dan Al-Quran dia ada 2 dia punya fungsi dia, function dia. Pertama, dia adalah the book of intellectual conversion. Maksudnya dia boleh tukar kita punya cara fikir kita. Yang paling tinggi adalah dia adalah the book of spiritual conversion. Dia boleh tukar kita punya spiritual. Dan kita mesti bawa benda tu bersama. Kalau kita baca Quran kita tak tukar benda ni, kita ada masalah. So kita kena berusaha lagi. Itu adalah sekadar pandangan saya. Ustaz Syahri mungkin ada lebih lagi nak tambah. Moderator yang menjadi panelis. Saya tak pasti sama ada apa perkara yang saya akan cakapkan ini adalah perkara yang mungkin akan membebankan
ataupun tidak sebenarnya. Sebab saya sendiri pun dalam eksperimen benda ni. Bukan saya yang buat, tetapi pihak yang pernah menjemput saya sedang melakukan eksperimen itu. Bayangkan masa saya menyampaikan kuliah tadabbur di masjid, akhirnya masjid tu sendiri nampak satu conclusion, satu perkara yang perlu ada pada masjid tersebut sebelum pergi kepada kuliah tadabbur Al-Quran. Kuliah tadabbur masih berterusan, tapi sekarang mereka sedang galakkan satu lagi inisiatif, iaitu kelas bahasa Arab. Bagi saya sendiri mengalami, sebab kalau kata Cik Yusof nak tahu apa pengalaman saya, memang bagi saya kunci untuk memahami Al-Quran adalah bahasa. Kalau kita nak memahami buku sekalipun, bahasa. Kita akan mendekati bahasa yang kita mudah faham. Makanya saya tak pasti, sebab tu saya kata saya takut untuk mengeluarkan fakta ini. Sebab bagi saya dia jadi berat dan jadi rasa macam bersalah mengeluarkan fakta ni, sebab kita punya culture kat Malaysia ni, bahasa Arab itu asing. Bahasa Arab itu macam seolah-olah macam tidak dekat pada kita. Jadi menyebabkan kita rasa macam bila kata kena belajar bahasa Arab, it's a very burden language for us. Sangat susah untuk memahami bahasa Arab. Dan memang antara bahasa yang paling susah dalam dunia pun adalah bahasa Arab. Memang susah. Sebab itu orang Arab sendiri pun Allah minta berfikir balik tentang bahasanya. Walaupun mereka faham bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab itu sendiri, tapi Allah minta berfikir balik tentang bahasa mereka sendiri. Which mean bahasa itu bukan sekadar kita pergi dari sudut fizikalnya, tahu pasal dia punya tata bahasanya, tapi dia memerlukan satu lagi perkara yang dinamakan roh bahasa. Roh bahasa itu kena ada. Kadang-kadang kita sekadar tahu tentang fi'il amal, fi'il mudhari', fi'il madhi, atau berbagai-bagai perkara kita tahu pasal bahasa Arab, itu tidak menjamin kita akan faham bahasa Arab itu sendiri. Adakah kita nak mengatakan orang Arab dulu mereka ni tak faham Quran sebab mereka apa? Sebab mereka ni lebih arif tentang bahasa Arab. Mereka bertutur dalam bahasa Arab, berkomunikasi dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya ada lagi satu aspek dalam bahasa itu, roh pada bahasa itu sendiri. Kadang-kadang perasan tak kita baca sebuah buku yang kita, contoh bahasa Melayu, ada buku yang kita boleh menangis bila kita bacanya. Ada buku yang kita rasa macam tersentuh bila mana kita bacanya. Sebab pada bahasanya, pada pemahaman kita ada roh yang kita boleh dapat. Ada kesan emotion yang kita boleh dapat. Sama juga dalam Al-Quran, tahu bahasa Arab dari sudut fizikalnya sahaja tidak menjamin kita faham Al-Quran. Tapi kita kena tambah lagi elemen, iaitu roh kepada bahasa itu. Dengan kita, mungkin barangkali saya nampak kelebihan bahasa Arab ini adalah dia ada perkara yang bersangkut paut, iaitu kita kena ada perkara yang kita sandarkan dengan doa. Bila kita mendalami bahasa Arab dan sebagainya, kita ada doa. Quran pun kita kena selitkan dengan doa. Sebab itu membantu kesan-kesan sebegini untuk kita mendekati Al-Quran. Ini pendapat saya lah. Dan satu masjid sekarang sedang eksperimen di USJ sana. Mereka sedang menggalakkan satu lagi perkara di samping tadabbur Al-Quran. Mereka sedang menggalakkan kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas bahasa Arab. Dan diwajibkan untuk orang yang ikut kelas tadabbur follow kelas bahasa Arab. Saya tak tahu macam mana resultnya. Setakat ni saya nampak memang mereka sedang develop very well. Saya harapkan memang ada kesan dan memang terbukti bahasa Arab ini bukan bahasa Arab, bahasa yang asing bagi orang Malaysia, tapi dia bergantung pada sikap kita nak baca ataupun kita nak belajar ataupun tidak. Kan? Sedangkan kita boleh boleh kita tasamuh, kita boleh, orang kata tasamuh ni apa? Berlapang dada dengan perkara-perkara seperti bahasa-bahasa lain, bahasa Perancis kita boleh berlapang dada. Tapi kenapa bahasa Arab kita beralasan? Sebab kita tak rasa ada kecintaan yang kita boleh perolehi daripada bahasa itu sendiri. Sedangkan itu bahasa Al-Quran, yang kita boleh dapatkan cinta Allah melalui bahasa itu. Sedangkan kalau kita ada sang kekasih yang bukan daripada bahasa kita, utus surat kepada kita, kita tak, kan, contoh kan, kita ada kekasih kita utus surat pada kita bahasa yang kita tak faham. Saya nak tanya, kita berusaha keras tak untuk faham surat tersebut? Kita akan cuba tak mendalami dan kita cuba tak nak mengkaji apakah makna daripada surat tersebut? Kita akan cuba sedaya mungkin cari orang yang faham bahasa tersebut, terjemahkan untuk kita sampai kita dapat message from that letter, daripada surat tersebut. Maka kalau bahasa Arab, Al-Quran ini surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masih kita beralasan untuk kita mendapatkan pengisian? Saya tengah bercakap tak tahu nak suruh yang mana sekarang. Mendapatkan pengisian surat cinta daripada Allah ini sendiri. Sedangkan pemilik cinta yang akan memberikan bahagia, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah mentakdirkan bahasa Arab inilah bahasa media untuk disampaikan kepada kita, maka dekatilah bahasa cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan? Itulah. Susah boleh kita. Al-Quran dia ada dua tujuan. Pertama hudan, kedua bayinat. Ahli sihir Fir'aun 40 tahun, 50 tahun tak pernah mengenal Islam. Sehinggalah berlaku satu kejadian, melihat tongkat Musa yang berasal daripada kayu mati bertukar menjadi ular hidup gergasi saiznya. Dan ucapan yang telah dirakamkan Allah adalah mereka mengatakan di hadapan Fir'aun yang mengancam untuk bunuh
Kami tidak akan terkesan dengan apa pun ancamanmu, wahai Fir'aun, kerana telah didatangi ke atas kami bayinat. Bayinat memerlukan bahasa Arab, kerana ia adalah perkara yang menyebabkan anda akan kata manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh buat. Unta keluar daripada batu, itu bayinat. Manusia mana boleh buat. Dan sesuailah dengan zaman pada waktu itu, orang memuja unta. Orang menunggu kelahiran bayi seterusnya daripada rahim unta. Sebab mereka sangat mementingkan pertanian. Kaum Samud. Mereka sangat mementingkan ternakan yang besar. Dan mereka sangat mementingkan perniagaan. Sesaat kelahiran unta adalah saatnya ditunggu-tunggu dan dipoja-poja. Lalu tiba-tiba unta keluar daripada batu. Apa je? Ini namanya bayinat. Abana yabinu bayinah. Hal ataka hadith lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Penyakit sopak, tak ada doktor boleh rawat pada zaman Nabi Isa. Tiba-tiba Nabi Isa boleh merawatnya hanya dengan sekali sapu. Itu namanya bayinat. Tetapi Al-Quran, Allah tidak sekadar sebut bayinat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan terlebih dahulu. Hudan linnas. Allah tak kata sebagaimana permulaan Baqarah, hudan lil muttaqin sahaja. Maknanya perhatanan Muslim yang tidak mengetahui bahasa Arab sekalipun, mereka tetap ada sesuatu dari Al-Quran yang mereka sepatutnya perolehi. Saya cuba nak beritahu dua jalan supaya tuan-tuan tidak rasa bersalah sangat sekiranya tidak mampu untuk menguasai bahasa Arab. Yang mampu silakan. Anda mungkin akan jadi ahli sihir Fir'aun. Yang menjadi mukmin sujud kepada Allah Tuhan Musa dan Harun dan meremehkan dunia, tidak gentar dengan azab dunia, tidak gentar dengan Fir'aun. Kerana apa yang berlaku di hadapan mata mereka adalah kepakaran mereka tidak boleh melakukannya. Tetapi tidak semua orang mampu untuk mempelajari bahasa Arab. Orang paling pakar bahasa Arab pun tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran, Quraisy. Mereka orang yang paling pakar dalam bahasa Arab. Tapi masalah mereka bukan masalah, mereka tidak pernah mempertikaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari sudut balaghah salah Muhammad. Mereka tak boleh nak kritik. Masalah Quraisy adalah dengar ataupun tak nak. Sombong. Jadi bagi saya, penghalang untuk tadabbur, nombor 2 baru bahasa Arab. Nombor 1 adalah sikap. Baik itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah fasta'iz billah yang paling penting. Syaitan akan buat anda untuk berkata, just baca malam Jumaat, just baca bulan Ramadan, just baca untuk tabarruk, keberkatan, just baca untuk lebih tampan surah Yusuf, just baca surah Maryam untuk lahirkan anak. Itu standard yang diilhamkan oleh syaitan. Dan anda mengatakan, anda mungkin merasakan, mungkin itu sahaja apa yang saya boleh dapat daripada surah ini. So sekali-kali berhati-hati, syaitan akan mengilhamkan pada anda akan dapat benda ini daripada surah ini. Anda sudah ada expectation, pre-judgment daripada awal. Jangan berkata sedemikian. Jangan sekali-kali beranggapan ucapan Allah Azza wa Jalla sama dengan ucapan makhluk. Ucapan Allah Azza wa Jalla, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun, mubarakun, bulatkan perkataan mubarak, surah Sad, liyadabbaru ayatih. Mubarak artinya barakah, berkembang, bertambah, berganda makna. Jadi semakin anda baca, walaupun ayat yang sama, Allah akan mengilhamkan anda makna yang baru. Who you are determine what you will. Who you are determine how do you see, and how do you see determine what you will get. Jadi tuan-tuan sekalian, hudan dan bayinat.
Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga namanya Furqan. Tetapi bagi saya, anda ada dua cara. Kalau anda tidak mampu berbahasa Arab, anda beramal dengan walau satu ayat Al-Quran. Just beramal. Kerana Allah akan mengilhamkan anda ilmu bila anda beramal. Namanya hikmah. Hikmah adalah ilmu yang Allah kurniakan pada anda selepas anda beramal dengan sesuatu ilmu. Kadang-kadang ada ilmu anda kena usaha datang. Macam tuan-tuan sekarang tuan-tuan antara yang Masya Allah, bila tengok tuan-tuan teringat zaman Salman Al-Farsi. Salman kalau ada live dia tak datang dah, tapi dia sanggup datang daripada Farsi. Tuan-tuan cari batang tubuh Muhammad SAW. Komitmen anda diberikan. Okey, tetapi kita tak boleh nak nafikanlah tidak semua orang mampu untuk hadir. Jadi teknologi ni kita manfaatkan. Jadi kita ada dua cara. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beramal terus. Tetapi kalau anda mampu pergi jauh, nah kuasai bahasa Arab. Supaya anda jadi golongan seterusnya, anda mendaki tangga seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia boleh membuat comparison. Dia boleh mengetahui kenapa ini didahulukan, kenapa ini dikemudiankan. Kenapa ayat ini didahulukan dan ayat ini dikemudiankan. Kenapa kisah ini didahulukan dan kisah ini dikemudiankan. Dia cuba mula mendalami lautan yang terlalu dalam ini. Silakan, kalau anda ada kemampuan. Tetapi Al-Quran mukjizat untuk semua. Hati betulkan terlebih dahulu. Maka insya-Allah Allah akan menimbulkan keinginan itu sedikit demi sedikit insya-Allah. Okey? Wallahu a'lam. Tak tambah, saya nak jadi moderator balik. Tentu ada soalan lain ataupun pandangan ataupun jawapan kepada soalan, silakan. Mana satu tadi? Okey puan. Adakah semua benda ni ada kaitan dengan tauhid dan hidayah? Taufik dan hidayah, tauhid pula. Maksudnya perlu ke taufik hidayah? Soalan hajah apa ya soalan puan? Okey. Macam mana kita nak tahu tu ya puan? Saya rasa ya, jawapan dia ya. Cuma kita sebagai manusia, kita tak dapat nak tahulah. Adakah kita dia ni dapat hidayah kot, kita tak dapat nak kata macam tu lah. Tetapi tentu kerana taufik dengan hidayah lah tuan-tuan datang ke sini. Tentulah kerana taufik dan hidayah lah kita mampu untuk memilih untuk buka Al-Quran, untuk baca, untuk kaji. Kalau tak tahu kita tanya orang, kita dengar. Hanya kerana taufik dan hidayah. Bagi saya iyalah, memang berkaitan dengan taufik dan hidayah. Betul juga tu. Betul juga. Mathalul ladzina Betul. humilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Diperumpamakan orang-orang ahlul kitab, belakang mereka penuh dengan kitab, tetapi Allah perumpamakan mereka himar. Mereka maha guru dalam Taurat, tapi mereka tidak berakhlak dengan akhlak Musa alaihi salam. Musa merendah diri walaupun maha guru Taurat, pergi mengaji dengan Khidir. Tapi ahlul kitab Yahudi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perumpamakan mereka yang kafir ini seperti himar. Sebab anda Taurat ada berbelas atau berpuluh volume. Mereka telah mencampur adukkan ucapan Allah dengan huraian mereka. Mereka memasukkan ayat mereka di dalam ucapan Allah Azza wa Jalla dalam Taurat. Maka jadilah pelbagai volume tebal. Maka Allah menganggap sifir-sifir ini banyak benar mereka kuasai. Tanyalah apapun hukum, Rabbai sini mampu jawab. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla, mereka tidak pernah menggunakan akal. Sebab binatang beza dengan manusia adalah pada kemampuan berfikir. Fakulti apa tadi, Ustaz Syahmi? Faculty of Mind. Intellectual. Apa ni? Ustaz sebut tadi. Intellectual commitment. Mereka ada intellectual. Beza manusia dengan binatang adalah pada kemampuan berfikir, menggunakan kognitif ini. Tetapi mereka tidak pernah berfikir tentang ayat-ayat Allah. Maka bila tidak berfikir, mereka tidak melakukan tadabbur. Mereka hanya
menunjukkan mereka siapa, pada kemampuan menghuraikan dengan panjang lebar ayat-ayat Taurat, tetapi mereka tidak beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi kita ada dua pilihan, beradalah di tengah-tengah. Satu al-maghdubi alaihim, satu lagi ad-dallin. Al-maghdubi alaihim kuasai al-kitab, kuasai sifir itu, sifir ini, sifir takwin. Tapi mereka, Allah Ta'ala kata, mereka golongan dimurkai sebab mereka tidak beramal. Satu lagi pihak beramal, beribadah, beramal. Bila kita tegur, benda ni salah, Nabi tak kata, ini bukan dalam agama, mereka tak boleh terima, mereka sombong. Mereka mahu terus berada dalam golongan yang lost, sesat. Jadi ilmu penting untuk beramal, tetapi ilmu banyak sahaja pun belum tentu bermakna kalau tidak beramal. Okey? Tadi puan tadi ada soalan. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih baik kalau kita baca Quran saja ke, ataupun kita cuba baca Quran satu-satu ayat slow-slow dan kita faham dan kita amal. Yang satu yang rasa-rasanya Yang lebih baik. sebaik-baiknya. Ustaz Syami jawab. Jawab. Perbanyakkan bacaan itu penting. Mana kita kata kita boleh kesampingkan pembacaan Al-Quran yang banyak. Kita perlu membaca dengan banyak. Dan sebab kita kena yakin dan pasti yang kita baca itu bukan satu kalam yang biasa, bukan satu tulisan yang biasa, bukan satu kata-kata yang biasa. Itu datang daripada Allah SWT. Pada pembacaan kita, walaupun banyak, percayalah ada perkara yang kita boleh dapat itu mukjizat. Sebab yang kita baca itu mukjizat. Yang kita boleh dapat itu adalah kesan mukjizat. So nak katanya kita kesampingkan pembacaan yang banyak pun tak boleh juga. Maka penting juga kita mendekati kefahaman kepada ayat yang kita baca. Kalau mana satu lebih baik, bagi saya kedua-duanya kita kena serentakkan. Memang kena ada juhud, kena ada usaha. Macam saya syarahkan ayat ke-66 tadi. Allah kata just make time for baca Quran. Kena buat masa pada baca Quran. Pada hari ini sikap kita, saya setuju Ustaz Syari, perkara pertama sebelum bahasa Arab adalah sikap. Hari ini kita baca Quran bila masa kita lapang, setuju tak? Tapi kita tak pernah make time untuk baca Quran. Kita buat masa, kita tak wujudkan masa untuk pembacaan Quran kita. That's why kita mudah beralasan kata, saya tak ada masa nak buka kitab terjemahan, saya tidak ada masa untuk buka kitab tafsir. Sebab bagi kita, baca Quran bila masa kita lapang. Bukan kita buat masa untuk kita baca Quran. Maka kualiti di situ tergugat disebabkan masa itu sendiri. Kita yang pilih masa kita baca Quran tu bila. Maka mana satu lebih penting bagi saya adalah kedua-duanya kena bergerak serentak. Kita kena banyakkan baca Quran. Banyak baca Quran sebab apa? Sebab pada Quran yang kita baca itu saja ada kesan mukjizat yang kita boleh dapat, ijazul Quran. Kadang-kadang sebab memang kesan dia antaranya adalah dia tidak bosan bila kita membaca. Kenapa bulan Ramadan kita boleh banyak baca Quran? Perasan tak? Tapi untuk kita konsisten di luar bulan Ramadan kita agak sukar. Kenapa? Sebab jaminan syaitan tidak ada. Sebab itu anda kena ingat betul-betul pesan Ustaz Syari tadi, fasta'iz billah. Fa idza qara'tal Quran, tu ayat dia. Fasta'iz billah, fasta'iz billah. Bila baca Quran, kena minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pesan Allah sendiri dalam Quran. Surah An-Nahl, saya. An-Nahl 98/9. Anda kena betul-betul ambil perhatian tentang perintah Allah ini. Bila baca Quran, Allah kata fasta'iz billah. Allah tak kata fa'in kat situ. Allah kata fa'idha, which mean baca tu all the time. Kalau fa'in ni bila kita baca, no. Fa'in ni bila kita baca, jika kita baca. Tapi Allah kata apabila kita membaca Al-Quran, fasta'iz billah. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ Allah akan elakkan kita daripada ragu kepada Al-Quran, and then akan diberikan hidayah kepada kita. Prasyarat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran tanpa rasa ragu, la raiba. Tidak boleh ada sedikit tercetus keraguan dalam diri kita. Bila ada keraguan ini, dia akan mengganggu gugat kita. Dan keraguan itu datang daripada mana? Syaitan. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Sifat tergesa-gesa, rasa ragu-ragu, itu datang daripada syaitan. Tapi ketenangan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dikatakan oleh setengah mufassir, zikir itu adalah Al-Quranul Karim. Bila mana kita membaca Al-Quran, akan diberikan ketenangan. Okay. Dan pasti kita kena yakin bahawasanya kita baca Quran sebab kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaminan Allah adalah apa benda ayat dia?
Jika bila mana kita ingat Allah, Allah beri jaminan Allah akan ingat kita balik. Saya nak tanya pada tuan-tuan sekalian, kalau kita ada figure yang kita kagum, sebagai contoh kita kagum pada Ustaz Syahari sebagai contoh. Contoh. Ada orang terlampau fanatik dengan beliau. Jadi saya nak tanyalah, kalau anda ingat dekat dia, anda terkenang kata-kata dia, adakah dia memberi jaminan beliau akan ingat anda juga? Tidak. Anda kena tanya dia sendirilah, Kau dia kenal semua figure-figure audience dia. Tapi kalau ada orang yang kita sanjung, orang yang kita terlampau hormat, bila kita ingat dekat dia, dia tidak menjamin dia akan ingat pada kita. Tapi Allah kata fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat kepada aku dengan zikir tadi, zikrillah, dengan kamu baca Al-Quran, adzkurkum. Aku akan ingat kepada kamu, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kepastian teman sekalian. Tidak ada lagi manusia lain, makhluk lain yang boleh jamin bila kita ingat kat dia, dia akan ingat kat kita. Tapi Allah beri jaminan, ingat pada Allah dengan zikir tadi, dengan baca Al-Quranul Karim, Allah pasti akan ingat kita. Adzkurkum, katakan diri saya, aku sendiri akan ingat pada kamu. Allahu Akbar. Kenapa masih lagi kita memberikan alasan untuk memberikan juhud, usaha, effort untuk kita mendekati Al-Quran? Saya bercakap ini bukan bermakna saya paling sempurna kesungguhan membaca Al-Quran. Tapi saya haraplah dengan penubuhan Tadabbur Center ini, idea asal kita menubuhkan Tadabbur Center ini, kita membentuk satu gelombang di Malaysia dengan ada culture yang kita nak wujudkan itu. Dan saya percaya apa yang disebutkan oleh Encik Yusof tadi, kita kena sama-sama dokong, bukan didokong oleh Tadabbur Center sahaja sebenarnya. Dan saya nak kita semua bersama, bersatu padu, berganding bahu untuk kita wujudkan culture dekat Malaysia ni sebagai culture yang betul-betul beremosi dengan Quran. Kalau saya tak salah untuk sebutkan benda ni, kalau boleh kita bentuk satu histeria kepada Quran di Malaysia ni. Tidak Quran untuk lari pada histeria dia. Contohnya. Ini bahasa ni lah, bahasa orang kata saja untuk kita bagikan dia punya gambaran. Kita nak biar create histeria kepada Quran. Biar orang rasa macam tak boleh hidup tanpa Quran. Dia rasa macam get deep into the Quran. Yang ni kita nak, supaya culture ni dapat dibuat. Dan kerja ini bukan kerja seorang dua, dia perlu digerakkan oleh semua masyarakat di Malaysia supaya dia dapat berkembang. Dan insya-Allah kalau pun tak wujud macam zaman Nabi punya culture, at least kita bentuk dengan culture dan zaman kita tersendiri, yang orang boleh dekati, orang boleh rasai dengan pendekatan pada zaman kini dan zaman moden pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dah lebih kurang dalam 5 minit. Kalau ikutkan kita nak berhenti 9.30. Lebih kurang dalam 5 minit lagi. Kalau saya tak pasti adakah penceramah-penceramah boleh extend lebih. Boleh extend lebih. Saya tak tahu sampai pukul 10 boleh ke? Boleh. Siapa yang ada komitmen tak apa. Kalau ada komitmen, kalau rasa perlu bergerak segera pulang, tidak ada masalah, boleh ni lah, boleh pulang. Saya tak allow ni. Saya kata siapa yang ada komitmen. Kita akan cuba berhenti pukul 10 Paling lewat pukul 10. Kalau boleh kita awalkan lagi, kita akan awalkan insya-Allah. Saya buka pada soalan, cadangan. Silakan Ustaz. Boleh tak apa yang kita bincangkan ni sebenarnya dia membina intelektual ataupun di hujungnya dia boleh tak terbinanya Quran bergerak? Quran bergerak. Ni kena ada Dr. Azrul ni. Bagi saya berfikir. InsyaAllah lah kita doa sama-sama lah. Sebab antara saya teringat satu sejarah, kisah yang menarik. Pada zaman Umar Abdul Aziz ketika dia memerintah Umayyah kan, dia dikira sebagai Bani Khulafa Khalifah Ar-Rashidin yang kelima kerana kehebatannya hanya dalam 2 tahun. Antara perkara yang membuatkan waktunya sangat agung adalah bila orang nak masuk ke Baghdad, bukan Baghdad, ke Umayyah dekat mana lupa dah. Okey, dekat Syam waktu itu. Soalan pertama adalah berapa juzuk engkau hafal Quran? Berapa banyak engkau baca Quran? Orang berbincang tentang Al-Quran ketika dia memerintah. Dan cara untuk pengembara tahu adalah ini pemerintahan Umar Abdul Aziz adalah apabila orang berbincang tentang Al-Quran di pasar-pasar malam. Di pasar malam beli ikan baca Al-Quran, bincang tentang Al-Quran. Payah nak dibuat. Tetapi selepas bertukarnya khalifah, bila masuk pengembara tanya, adakah ada lagi pembincangan tentang Al-Quran? Sudah tidak ada. Maka mereka tahu pemerintah sudah pun bertukar, walaupun dalam masa 2 tahun. Jadi saya harap dan saya doakan sama-sama untuk kita bawa wacana Al-Quran ini keluar. Di zaman teknologi berkembang, kita nak bawa satu arus gelombang baru berbincang tentang Al-Quran keluar. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Saya doakan lah. Saya tak berani nak janji. Saya pun tak nak bergerak, nak jadi Quran bergerak kata. Saya doakan lah insyaAllah. Ada soalan lain tak tuan-tuan dan perempuan?
buat tarbiyah yang baik, kita perlu menguasai tajwid dan makhraj dengan baik. Salah satu aspek yang penting adalah menguasai tajwid dan tahsin Al-Quran. Selain pada tajwid, makhraj, qiraah dan sebagainya. Sebab antara, saya nak sentuh sikit tentang ilmu bahasa Arab tadi kan, pelajar bahasa Arab bukan bererti kita faham Al-Quran semuanya. Dia belum jamin tau. Dia cuma bahagian yang penting sahaja. Sebab ada dalam ilmu Al-Quran yang tidak ada dalam ilmu bahasa Arab. Sebagai contoh, bahasa Arab tak boleh nak hurai kenapa ad-dal ni kita baca nah harakat. Tak boleh nak hurai. Bahasa Arab takkan boleh hurai. Hanya boleh dihurai dengan menggunakan ilmu tajwid, ilmu qiraat dan ilmu tahsin tadi. Makna dia akan lekat dengan dia punya bacaan tersebut. Sebab itu salah kalau kita tak baca nah harakat. Sebab kita tahu makna yang salah. Sebagai contoh, kenapa surah Yusuf bermula dengan alif lam ra? Kenapa lam panjang, kenapa ra pendek? Bahasa Arab tak boleh jawab. Bahasa Arab memang tak boleh jawab benda macam tu. Dan ilmu bahasa Arab tidak ada kelengkapan untuk menjawab makna tersebut. Jadi bila kita tengok ilmu Al-Quran, oh jawapannya ada. Sebab alif lam ra, antara salah satu maksudnya adalah, dia bukan maksud hint ataupun tandanya adalah dia menggambarkan graf cerita Nabi Yusuf. Dekat part pertengahan tu dia panjang. Dia panjang mendatar, kemudian dia turun ra pendek. Antara salah satunya. Ulama bincang banyak lagi. Ad-Dallin misalnya adalah melambangkan, menggambarkan bagaimana orang sesat. Proses nak sesat bukan sekejap je, lama. Kita selalu buat amalan yang kita tak tahu apa sesat kerana terlalu lama kita melakukan amalan tersebut. Bila orang kata ini salah, kita jadi takut sebab terlalu lama. Dan juga merujuk kepada bagaimana orang-orang Kristian terlalu lama proses mereka untuk cuba mengubah Kristian yang asal kepada Kristian yang mereka ubahlah. Sejarah 300 tahun lama. Jarak daripada Nabi Isa, Nabi Muhammad lama. Itu contoh lah, itu contoh. Dan memang penting baca tajwid, belajar tajwid, belajar makhraj, belajar tahsin sangat penting. Tadabbur Center cuba untuk provide benda macam tu, provide untuk kelas-kelas macam tu. Cuma kita kekurangan guru tu nak cari kan. Susah tu. Tapi insya-Allah lah, insya-Allah. Tapi banyak ada pihak-pihak di sana lakukan kelas tersebut kan, laksanakan kelas tersebut. Terima kasih. Memang penting pun benda macam tu. Sekadar tambahan lah daripada panel-panel lain. Saya jadi moderator pula lah. Geram. Susah. Pandangan lain daripada panel, daripada ya, pendengar tadi ada macam ya ada ha. Dia kena transfer. Tak apa. Ayat ke? Ayat 879. Fi kitab maknun. Oh, maknun lah. Fi kitab maknun. La yamassuhu illa mutahharun kan? Maksudnya sentuh Quran ke? Isu pasal sentuh Quran tu? Itu dia minta penjelasan apa maksud disucikan tu. Mutahharun. Ayat ni kalau ikut pada Ibnu Katsir, saya yang saya faham maksud ayat ni, ini adalah dalil kenapa kita kena ambil ayat Quran untuk sentuh Quran. Ayat Quran pula. Apalah cakap ni sentuh air. Bukan maksudnya kena minum air dibaca Quran. Maksudnya kena ambil wuduk kenapa kita baca Quran. Itu adalah maksud yang paling asas. Ini adalah dalilnya lah. Ada juga dalil-dalil yang lain lah. Itu setakat yang Ibn Katsir pun dia cakap macam tu juga. Tak tahu kalau ada bacaan lain. Al-Qurtubi pun meratakan benda tu sebab dia ada kaitan dengan 78 yang pasal kitab maknun itu. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam tafsir Al-Qurtubi menyebut maknanya kitab ini dia mahfuz anil batil, maknanya dia terbebas ataupun dia terjaga daripada kebatilan. Maka orang yang ingin mendekati Al-Quran, maka dia perlukan satu medium untuk dia dekati Quran dalam keadaan tidak ada batil padanya. Antaranya adalah dengan mengambil wuduk. So nak tanya hukum ke apa sebenarnya kat sini? Apa maksud ayat tu? Maksud suci tu. Faham. Ayat ni merujuk kepada wuduk sebenarnya. Banyak mufassir menjelaskan pasal wuduk di sini. Pasal kepentingan mengambil wuduk sebelum memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Itulah. Setakat yang saya rujuk pada tafsir di sinilah. Okey. Ada Ustaz Syarif tambah? Saya tak sempat belik sangat tafsir,
Tapi apa yang Al-Fadhil Ustaz Syahmi tunjukkan tadi adalah salah satu sisi yang jumhur ulama melihat ayat itu dari sudut ayat ahkam. Saya tidak melihat ayat itu sekadar ayat ahkam. Ayat itu ada pengajaran yang sangat besar, iaitulah bila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, jangan ada sebarang objektif kecuali objektif untuk menyucikan diri, menyucikan hati. Kalau kita letak objektif yang selain daripada menyucikan hati, dibimbangi, kita dapat apa yang kita nak, tapi kita mempunyai hati yang keras. Walaupun kita berjaya mendapatkan ayat Al-Quran sebagai motivasi untuk meneropong angkasa lepas. Ayat Al-Quran berbicara tentang langit dan bumi bersatu, Suratul Anbiya. Lalu ayat itu kita telah ada satu persepsi, ia seperti bercerita tentang Big Bang. Lalu kita bermotivasi tinggi untuk mengkaji dan mengkaji. Sehingga kita lupa, semasa kita gairah melihat ke langit, kita lupa untuk tunduk ke bumi. Kerana asas pertama berinteraksi dalam Al-Quran adalah huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah, 86 surah sudah turun. 70% surah Al-Quran sudah selesai. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi membacakan ayat yang sama, tetapi para sahabat merasakan perasaan yang berbeza. Kenapa ya? Sedangkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang mereka sudah faham, i'rabnya, balaghahnya, badi'nya, bayannya, tetapi mereka memahami ini bukan ucapan Muhammad, ini ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ucapan Allah Azza wa Jalla antara salah satu tujuannya adalah liyadabbaru ayatih, untuk kamu mendengar dengan teliti, dan hasilnya apa? Berlakunya kelembutan hati, apa yang hitam menjadi putih, apa yang keras menjadi lembut, apa yang mati menjadi hidup. Inna nahnu nuhyil mauta. Hanya kami boleh menghidupkan hati yang mati, kata Allah. Jadi saya meyakini ayat Al-Quran tidak sekadar anda boleh lihat dari perspektif ayat ahkam. Bahkan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sedang menghasilkan tafsir ayat ahkam yang keluar daripada cara pandang yang biasa, iaitu hanya sekadar untuk mengatakan makruh, harus, halal, haram, hukum syarak yang 5, iaitulah dengan memaparkan pula dari sisi-sisi kelembutan bahasa. Mengapa mutahhir, apa tadi? La yamassuhu illal mutahharun, yang asalnya adalah tahara dan bukan tahara. So di situ kelembutan dan keindahan itu antara perkara yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Maka jangan sekali-kali melihat Al-Quran hanya sekadar satu perspektif. Perspektif sejarah saja. Melihat perspektif sains saja. Melihat contoh ya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ada orang melihat ayat ini dari perspektif sains terus. Iaitulah ayat ini membuktikan bahawasanya bukit adalah gunung adalah paku. Dan memang sains menunjukkan, struktur gunung menunjukkan memang kestabilan bumi ini adalah dibantu oleh gunung, kerana ia punya struktur dalaman seperti paku. Tetapi jangan sekadar berkata ini saja perspektifnya, kerana keluar sekejap daripada perspektif sains. Dan kalau boleh, sains nombor 2. Nombor 1 adalah ayat ni duduk dalam cerita pasal An-Naba'ul Azim. Ayat ni cerita pasal kiamat. Gunung yang sekarang jadi paku, nanti gunung tu jadi debu. Wasuyuratil jibal. Kan Allah sebut gunung yang tadi kamu renung panjang adalah seperti paku, tapi sekarang gunung itu akan terbang. Percaya tak percaya, itu pilihan kamu, kerana ia pasti akan berlaku. Jadi dengan hal itu kita bersedia untuk mati. Maka seseorang bersedia untuk mati, dia telah melakukan proses tazkiyah. Begitu ya. Satu sisi menarik pasal mutahharun adalah bila digunakan mutahharun, dia jadi jamak muzakkar salim. Betul tak? Jamak muzakkar salim dia jadi fi'lil ma'kul, satu perkara yang untuk orang berfikir. Maka hanya senyap orang yang berfikir adalah orang yang mampu menyucikan dirinya. Maka prasyarat, dan seperti mana kita bincangkan tadi, orang yang baca Quran adalah orang yang berfikir. Maka antara benda bukti dia berfikir adalah dia membersihkan dirinya sebelum dia mendekati Al-Quran Karim. Antara sisi lain yang kita boleh lihat lah. Okay. Ada soalan lain? Kita buka Dr. Nick Hani, insyaAllah, sahabat kami.
Qulubun Yaqilun. daripada yaqilun. Kenapa hati berfikir? Jantung kan. Oh. Ustaz Syah, Ustaz Faiz. Lahum qulubun la yaqiluna biha, surah Al-Hajj. Ha. Baqarah pun ada. Adakah dia merujuk pada jantung adalah the end process of thinking, dia yang menentukan Ah. macam mana? Okey, saya cuba jawab berdasarkan apa yang saya tahu sahajalah. Doktor lebih pakar kot. Kita boleh tengok perkataan kulub, kita jangan terjemah sebagai hati saja. Perkataan kulub kita boleh terjemah dalam tiga keadaan. Pertama, ia sebagai physical heart. Maksudnya jantung. Sebab itu bila jantung berfikir, dari segi sains, kajian-kajian terbaru menunjukkan bahawa jantung sebenarnya ada cognitive thinking tersendiri. Itu perspektif psikologi lagi banyak. Dan baru-baru ni memang ada seminar kebetulan dekat UK, saya hadiri, dan mereka memang membentangkan banyak sekali bukti menunjukkan bahawa ada neuron dalam jantung. Ada neuron dalam jantung. Maksudnya kalaulah kita tidak ada akal, jantung itu sendiri adalah akal fikiran sebenarnya. So dia bukanlah perkara yang pelik bila orang duk kritik Al-Quran, kata Al-Quran ni apa benda, hati berfikir, jantung berfikir. Tapi bila dibuktikan secara sains memang membuktikan sebegitu. Kalau fizikal hak lah, kalau jantung. Tetapi yang paling dalam lagi ataupun yang paling menarik lagi apabila kita tengok dari segi spiritual heart. Maksudnya kita tengok ia sebagai hati dan perasaan. Di antara salah satu maksud qulubul la yaqilun adalah perasaan yang tidak terpeka dengan keadaan. Kita menjadi satu diri yang dia panggil a living dead. Kita sebenarnya mati tapi masih lagi berjalan. Perasaannya Perasaan kita tu mati. Dia tidak tidak terpeka macam mana? tidak terpeka dengan keadaan. Perasaan yang tidak terpeka dengan keadaan. Ya. Nak quote ke? Dia maksudnya tidak ada peka. Dia gagal untuk melihat peka dengan keadaan. Itu disebut dalam satu tesis daripada Hamzah Yusuf. Kalau kita baca, saya sangat menarik. Cuba Google, nanti dia akan naik. Hamzah Yusuf bagi satu terma kepada perkataan qulubul la yaqilun. Dia panggil the spiritual Alzheimer. Terjemahan dia sawan hati. The spiritual Alzheimer. Very good terms yang diberikan oleh Hamzah Yusuf. Dan bila dia bincang tentang perkara ini, dia bagi pandangan-pandangan mufassir yang sangat banyak. Al-Ghazali kata apa, Ibn Katsir cakap apa. Semuanya kitab orang mufassir yang memberitahu tentang masalah hati. Dan dia kata di akhir zaman akan ada manusia yang hidup hanya kerana jantungnya saja berdegup, tetapi hatinya mati. Ya. Spiritual Alzheimer, maksud Alzheimer yang kita faham, Dia- kita physically disabled macam tu kan. Ah. Dia hati dia tu macam Ya. Tu term yang sangat bagus sebenarnya. Ayat Quran pun dia tidak terkesan. Dia tidak terkesan. Dan memang ada. Pun tak terkesan. Memang ada. Masyarakat disebut saya ghafil. Kalau dalam masyarakat ghafilun, ghaflah juga bermaksud yang sama. Tetapi ayat itu merujuk kepada ayat kembara. Kalau surah Al-Hajj ayat 48, maksudnya kalau kamu mengembara, kamu akan merawat diri kamu daripada hati yang macam ni. Kamu kena keluar, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubul la yaqiluna biha. Kamu akan jadi hati yang okey lah. Itu antara saranan untuk kita elakkan daripada sakit hati mati ni. Ini keadaan bangsa Yahudi yang keras hati dia. Ya. Batu pun boleh menggali air, dia tak langsung. Bukan sekat bangsa Yahudi, bangsa Melayu pun ada tuan saya. Dia adalah masalah umum orang Islam. Dan dia selari dengan kata Hamzah Yusuf, dia selari dengan hadis Nabi menunjukkan bahawa umat di akhir zaman seperti buih. Sebab dia hanyalah sekadar hidup, a living dead. Hidup tapi itu satu perkara yang menarik. Dan memang kalau kita bincang akhir zaman, ayat ni sangat signifikan. Okey. Yang ni saya rasa Ustaz Syahari sebab dia memang Iblis tu by the name. Bila dia start, dia tak sujud kepada Adam, dia akan shift terus kepada nama syaitan. ya. Dalam surah An-Nas, sin whispers into the hearts of mankind, jin and woman. So tu dia dah multiply dah syaitan ni. Sejarah iblis dan syaitan. Soalan anda adalah perbezaan perkataan itu di dalam Al-Quran. Iblis dengan syaitan. Anta nak balik UK dah. The floor is yours. Iblis adalah nama sebelum bermaksiat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha
Allah memuliakan setiap makhluk yang diciptakannya. Dan antara cara Allah memuliakan makhluk adalah menyebut namanya. Tetapi apabila makhluk itu sudah bermaksiat dan sudah dalam pengetahuan Allah bahawasanya dia mahu kekal dengan sikap sedemikian, sudah dalam pengetahuan Allah, sebab Allah Azza wa Jalla tidak terikat dengan mana-mana masa depan, masa lampau, masa sekarang. Sesudah dalam pengetahuan Allah bahawasanya iblis laknatullah ini tidak akan menyesal perbuatannya untuk tidak sujud kepada Adam. Bahkan dia justify, dia menyatakan sebab mengapa dia tidak mahu sujud. Dan Allah Azza wa Jalla, kalau anda tengok suratul A'raf, anda boleh perhatikan seolah-olah Allah bertanya dengan harapan iblis tarik balik kenyataan tu. Apa yang menyebabkan kamu tidak sujud? Ini satu perkara yang sangat mengejutkan saya, kerana Allah Maha mengetahui tentang masa hadapan. Maka apa keperluan untuk ditanya tentang sesuatu yang sudah dalam pengetahuan Allah? Ia adalah untuk anda, bukan untuk Allah. Dia untuk anda. Untuk anda mengetahui bahawasanya iblis memilih untuk melakukan tindakan sedemikian dengan sengaja, bukan atas dasar tidak sengaja atau tiada pilihan. Maka sejak daripada iblis membuat keputusan dalam keadaan sedar, ya, bukan sawan, dalam keadaan sedar, dalam keadaan orang panggil apa, ya, nekat determination, maka Allah memanggilnya dengan satu perkataan yang mempunyai kata akarnya syatana yashtunu fahuwa syaitanan. Maka syaitanlah namanya. Maka syaitan adalah sifat, bukan nama. Harut marut adalah nama, bukan sifat. Banyak nama yang bukan daripada bahasa Arab telah dimasukkan di dalam Al-Quran sebagai pengiktirafan kepada bahasa yang Allah juga ajarkan kepada manusia. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia mengajar bahasa. Maka nama Daud, nama Sulaiman bukan nama daripada bahasa Arab. Jadi termasuklah nama iblis. Tetapi syaitan atas wazan fa'al ke fa'lan? Syaitan fa'lan. Fa'lan, atas wazan fa'lan, dia bererti bersangatan. Syatana artinya menyeleweng. Tapi orang menyeleweng, mungkin dia satu hari dia akan kembali. Tapi ada orang yang bersangatan penyelewengannya dan tidak mahu kembali walaupun diberikan peluang berkali-kali. Itu antara yang saya suka tadi, 6 harakat tu. Ad-dallin. Berkali-kali kami nak selamatkan mereka, tapi mereka mahu kekal dalam kekufuran. Mereka tidak mahu bertaubat. Walaupun 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh bercakap istighfar. Tak mahu, tak nak. Maka orang seperti ini adalah syaitan manusia. Minal jinnati wan nas. So, iblis nama, syaitan adalah sifat. Maka bila sifat, dia bukan hanya ada pada bangsa jin, dia juga mungkin ada kepada manusia. Minal jinnati wan nas. Na'udzubillah. Okey, soalan yang lain atau pandangan lain? Soalan semakin menarik tapi waktu semakin sempit. Cadangan pun boleh ajukan. Silakan. Dua dan tiga, salah satu boleh? Puan tanya pasal macam mana nak capai ke peringkat 2 dan 3. Kalau salah satu dulu, nak 2 ke nak 3? Sebab 2 atau 3 selima berbeza. Puan nak yang mana? Pendek kan? InsyaAllah. Satu ayat Quran. Macam mana supaya kita boleh lihat dari perspektif sejarah, perspektif sains, perspektif bahasa, supaya kita dapat lihat bagaimana walaupun satu ayat Al-Quran
dia memuaskan keperluan segenap lapisan manusia. Dan nombor 3 adalah bagaimana cara untuk memahami rahsia mengapa perkataan ini didahulukan, perkataan ini dikemudiankan, ayat ini didahulukan, ayat ini dikemudiankan, surah ini didahulukan, surah ini dikemudiankan. Jadi itu soalannya. Untuk nombor 3, puan perlu mempunyai kemampuan memahami kitab-kitab yang khusus berbicara tentang balaghatul Quran, lamasat bayaniyah, al-i'jaz al-bayani, lataif Quraniyah. Segala nama-nama tersebut, rahsia-rahsia itu dibongkarkan oleh individu ulama-ulama yang saleh seperti Dr. Fadil Saleh As-Samirai. Kata Dr. Azrul Azlan, guru saya, rupanya As-Samirai ini ada makna, iaitulah doktor akan terangkan nanti insya-Allah. As-Samirai, orang yang melihatku akan rasa surur. Bahagia. As-Samirai, nanti Dr. Azrul terangkanlah. Okey, jadi dalam hal ini saya mendapati karya-karya As-Samirai yang banyak juga kerap disebut oleh Ustaz No'man. Yang kedua, Fadl Hasan Abbas radhiyallahu rahimahullah. Dan tidak kurang juga Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Itu yang setakat saya membacanya. Dia dalam bahasa Arab, puan. Mudah-mudahan ada pihak yang akan sudi untuk menterjemahkan. Dan kalau anda mahu merujuk tafsir, dia adalah Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu antara tafsir yang benar-benar membongkar edisi siasat, rahsia-rahsia perkataan. Contoh, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, ada dalam 3 surah. So sama je lah, babak tu dekat surah ni, babak ni dekat surah ni, babak tu dekat surah tu. Kenapa Quran ada banyak babak berulang? Anda kata berulang, tetapi orang ilmu lataif dia takkan kata sama. Satu tempat dalam satu surah, malaikat kata kamu dapat Ishaq, dia siap mention nama. Satu tempat malaikat kata kamu akan dapat anak yang alim, gulam alim. Dia tak sebut Ishaq, dia sebut alim. Dan satu tempat lagi malaikat kata kamu dapat Ishaq dan dapat Yaqub. Mengapa sedemikian ya? Kerana ada tempat dilanjutkan keturunan, ada tempat tidak disebut nama, disebut kualiti, ada tempat sekadar mengumumkan nama kerana surah tersebut mempunyai tujuan yang tertentu diturunkan kepada Nabi. Maka setiap perkara, setiap inci yang berlaku dalam surah tersebut adalah bertujuan untuk menunaikan objektif penurunan surah tersebut. Maka dalam hal ini ia memerlukan kepada puan untuk mengetahui ataupun membelik karya-karya maqasidus suwar, iaitulah ilmu tentang tema-tema surah. Kerana tema surah, mood surah, ada surah dia punya intonasinya adalah intonasi atau mood yang dalam keadaan yang tekanan memuncak. Ada surah yang bersifat tenang, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Perhatikan babak Musa di dalam surah Taha ketika berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dengan cerita Musa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla dalam surah Asy-Syu'ara, pendek je. Tidak sama Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naml. Jadi kesemua ini mempunyai segala susun atur di situ disusun oleh yang maha bijaksana dalam penyusunan, dan setiap surah itu diturunkan memang untuk merawat duka ataupun benar-benar sesuai dengan emosi Rasulullah. Sepanjang 13 tahun Nabi berada di Makkah, dia bukan emosi yang sama. 13 tahun emosinya melantun-lantun dan ada pelbagai situasi Nabi. Setiap surah sangat sesuai, orang panggil munasabah, sangat signifikan dengan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So disebabkan situasi Nabi lah ada tempat Allah sebut Ishaq pun dapat, Yaqub pun dapat, untuk motivasi
hijrah. Anda hijrah, anda tak berapa yakin anda akan dapat rezeki, anda kena tukar sekolah contohnya. Tapi Allah berikan keyakinan kau bukan akan dapat anak walaupun umur sudah 90, kau akan dapat keturunan para anbiya. Sesuailah dengan situasi Nabi. Yang tertanya-tanya, bukan Nabi lah, para sahabat tertanya-tanya, boleh kau nak hijrah pergi Habsyah ni gapo dia, nak nego gapo dia besan no. Nak nego gapo dia negara orang Kristian. So Allah Azza wa Jalla memperincikan dan para sahabat menangis kerana Allah memahami situasi manusia. Itu sirah. Sirah adalah bukti Allah memahami manusia, iaitu sahabat. Sebab tu 23 tahun. Kenapa 23 tahun? 3 patah perkataan. Allah memahami manusia. Okey. Kita ambil lagi berapa soalan Ustaz Syami? Tengok pada soalan tersebut lah. Cuba buka lagi kalau ada, insyaAllah. Ataupun pandangan. Tak ada. Okay. Ada lagi. Oh, okey, ada 2 soalan. Okay, 2 last. Ayat Quran yang boleh diamalkan. Yang boleh diamalkan. Doa Nabi Musa tu lah. Macam itu betul-betul. Setiap kena. Okey, penutup. Ada kongsikan ayat yang terkesan bagi diri. Kita ambil sebagai penutup salam puan ya. Boleh? InsyaAllah. Puan. Jawab Ustaz macam mana? Ustaz nak jawab. Antara adab yang saya gariskan di awal tadi adalah apa yang disebut oleh Allah sendiri dekat dalam ayat yang tadi, iaitu fasta'iz billah. Saya cadangkan benda itu dijadikan sebagai perkara yang kita mulakan sebelum kita baca Al-Quran. Yang kedua adalah kita mulakan dengan doa, yang saya rasa mungkin apa yang diharapkan oleh yang bertanya tadi, insya-Allah. Doa tu juga kalau boleh kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping minta perlindungan daripada doa tersebut, yang kedua adalah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sentuhan kepada hati kita. Sebab kalau boleh kita minta Allah lembutkan hati supaya kita dapat menerima benda ni. Minta Allah berikan kesan mukjizat daripada pembacaan kita. Sebab saya boleh katakan ramai orang yang ada pengalaman sekalipun yang dia tidak faham pun Quran, dia tak faham pun terjemahan ayat yang dibaca. Tapi percayalah, mukjizat menawarkan sesuatu kepada anda. Meskipun anda tidak dapat kesan pada hati, tapi pahala anda dapat. So kita kena yakin bahawasanya kita minta satu, sebelum baca Quran, minta Allah lembutkan sangat-sangat hati supaya dia memberikan kesan kepada hati. Dan minta Allah bantu kita perubahan sikap kita dengan Al-Quranul Karim. Minta Al-Quran jadi zikir untuk kita, jadi peringatan untuk kita. So saya cadangkan 2 lah, mungkin akan ditambah lagi adab-adab yang lain. Mulakan dengan istighfar. Dan satu lagi tambahan daripada soalan tadi juga adalah kita menyucikan diri. Dan itu antara signifikan ataupun bukti kita telah berfikir untuk dan bersedia untuk berfikir untuk kita membaca Al-Quran Karim. Okey, ada 3 lah yang saya boleh gariskan. Kalau ada tambahan, ada adab yang lain. Ada juga adab lain yang disebutkan oleh Allah sendiri. Kalau boleh tambah yang keempat adalah, boleh saya katakan adab jugalah, la raiba itu antara adab. Tidak ada sedikit pun tercetus keraguan dalam pembacaan Al-Quran. Keraguan ini juga boleh dikatakan bukan sekadar kita kata aku ni was-was dengan pengisiannya ataupun tidak percaya apa yang diturunkan. Dia boleh jadi dalam keadaan kita baca Quran dengan asbab ataupun dengan tujuan keduniaan. Sebagai contoh, kita meletakkan ada kepentingan keduniaan di situ. Bagi contoh, nak baca Quran sebab apa? Tahfiz bulan Ramadan. Macam mana? Imam tarawih. Kepentingan keduniaan. Okey, jadi baca Quran sebab barangkali akan dapat habuan sebagai contoh. Jadi kita kena ingat apa yang kita niatkan itu yang kita akan dapat bila kita baca Al-Quran. Kalau keraguan yang kita letakkan di hadapannya, maka kita akan dapat keraguan dan ditambahkan lagi keraguan. Maka kalau dalam surah Al-Baqarah, kemuncak keraguannya adalah Allah cabar dia. Allah cabar orang yang ragu kepada Quran yang datangkan satu surah. Untuk cabar Quran, sebab kamu ragu sangat dengan Quran, datangkan satu surah yang boleh lawan Al-Quran itu sendiri. Maka hakikatnya memang tidak mampu pun. Sampai bila-bila manusia tidak akan mampu untuk mendatangkan satu surah setanding dengan Quran. Jadi boleh saya katakan 4 lah saya gariskan. Yang pertama tadi, ulang balik. Kita buat gini.
Yang pertama, fasta'iz billah. Nak tengok anda semua fokus tak fokus kan? Padahal saya lupa. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah kita menyucikan diri dan buktikan kesediaan kita untuk berfikir dengan kita menyucikan diri. Yang keempat adalah kita bebaskan diri kita daripada keraguan, tolak ke tepi kepentingan keduniaan, letakkan kepentingan akhirat dan kepentingan hati untuk kita sucikan dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Dan percayalah, Al-Quran sentiasa menawarkan sesuatu pada kita. Yang penting ikhlas membacanya dan bersedia untuk menerima teguran dan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak buka hati, kita tutup hati kita, kita keras, kita ego. Dan banyak dalam Al-Quran Allah bantai mereka yang mereka yang enggan untuk berfikir ini, enggan membuka hati ini. Allah kata mereka ni orang yang sombong. Hakikatnya lepas dimulakan dengan baca dengan kesombongan, akhirnya tindakan pun jadi sombong, kata-kata pun menjadi sombong, respon pun menjadi sombong. Maka hati-hati. Jangan bila mana kita membaca Al-Quran, kita berlapikkan diri kita dengan Al-Quran, akhirnya ada kesombongan, keegoan di situ. So itu akan menjadi penghalang daripada kita nak mendapatkan apakah kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Okey. Sekadar daripada saya. Saya tambah sikit Al-Fadhil Ustaz Syahmi Hajar yang bertanya, adab dengan Al-Quran, kisah terbaik adalah Musa dan Khidir dalam suratul Kahf. Pertama, sebaik-baik masa untuk membaca Al-Quran adalah semasa belum makan. Laparkan perut anda. Maksud saya bukan lapar, puasa. Bukan maksud saya puasa, tapi maksud saya jangan biarkan anda menghadapi Al-Quran dalam keadaan kenyang. Tu bukan bunyi kenyang. Salah bunyinya. Bunyi apa kenyang? Macam mana bunyi kenyang? Bunyi sendawa lah. Itu bukan. Sebab itu Nabi SAW dia tunjukkan kita buka puasa ni macam mana. Nanti tak boleh fokus dekat tarawih tu. Musa alaihissalam Hajar, Musa dia lapar. Perasan tak cerita Musa dengan Yusha' bin Nun tu? Bila dia patah balik, sepatutnya saya tertanya-tanya, mana makanan tu, ikan saat ni mana, ikan saat ni mana. Tak, Musa tak tanya soalan tu. Musa kata, Yusha', pergi. Aku dengan Khidir sekarang. Kami nak mulakan perjalanan sekarang. Dan untuk kamu itu saja tarbiyah. Iaitu musafir dengan dia, anda sampai jumpa tu guru. Yusha' kata, dikatakan, balik. Biar aku dengan Khidir saja. Dan musafir tu sampai 3 checkpoint. Musa tak makan apa pun lagi. Sampai checkpoint ketiga dia tak tahan dah. Dia kata, Khidir, kalau nak baiki rumah ni, apakah salahnya ambil upah? At least dia dapat makanan. Negara ni kedekup sangat, tak hidup masin belaka. Aku lapar. Satu. Yang kedua, jangan isti'jal untuk mengatakan saya dah tahu lah modul apa kau nak buat ni. No, kamu salah Musa. Kamu salah, kau tak sabar Musa. Satu hari nanti anda akan tahulah takwil ayat tu. Sebab tu Khidir mengajar anda, selesai satu checkpoint, Khidir tak terangkan lagi. Checkpoint kedua, Khidir tak terangkan lagi. Dan bila sampai pada waktu yang paling tepat, Khidir hanya berbicara, menyampaikan apa yang Allah beritahu. Akhirnya Allah memberitahu takwil tepat pada masa yang Musa sangat perlukan. Allah lebih tahu waktu bila dia nak terangkan pada anda tafsir ayat yang anda baca. Allah lebih tahu waktu terbaik untuk dia menerangkan petunjuk dari ayat tersebut. So bersabar, innaka lan tastati' ma'iya sabra wa kaifa tasbir ma lam tuhit bihi khubra. Dan yang ketiga, kita belajar daripada Musa dalam pertemuan dengan Khidir. 1 jam ke 2 jam ke anda nak bersama dengan Al-Quran, putuskan connection dengan manusia just buat seketika. Musa putuskan hubungan dengan Yusha' bin Nun. Musa putuskan hubungan dengan Bani Israel. Dan tahukah anda, Musa semasa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla, dia dah lupa family dia bawah gunung tu. Padahal pada mula dia nampak api tu, dia dengan Umkuthu inni anastu nara. Dia dengan keluarga. Tapi bila naik ke atas, dia berbicara dan berkata-kata dengan Allah, dia dah lupa daratan. Dia lupa kat darat, iaitu adanya keluarga dia. So dengan 3 perkara yang menarik dalam Musa ini, mudah-mudahan Al-Quran menonjolkan mukjizatnya kepada anda. Doa untuk diamalkan tadi soalan. Doa untuk diamalkan. Untuk mudah faham Al-Quran. Tuan-tuan dah tak ada soalan Tak ada dah? Nak balik belakang dah kan? Okey. Saya tak nak kongsi doa, saya nak kongsi cerita best.
Sebab soalan tadi kata apakah ayat yang ustaz boleh kongsikan, yang ustaz boleh yang terkesan dan beramal. Okey. Tak apalah, saya moderator sekarang. Allah tanya Musa, Musa, apa di tangan kananmu? Musa jawab, ini tongkat saya. Saya bergantung, bersandar padanya. Satu, beri perhatian. Kedua, Musa kata, saya jatuhkan daun-daun kering untuk dimakan oleh kambing-kambing saya. Dua, yang ketiga, ada kegunaan-kegunaan lain lagi wahai Allah kepada tongkat ini. Baik. Daripada cerita Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla yang dirakamkan dalam surah Taha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ada 3 pengajaran paling kurang. Dan saya akan sebut pada anda mungkin perkara yang anda tidak pernah mengetahui. Pertama, kenapa Allah tanya Musa? Kenapa tidak diarahkan terus, Musa baling tongkat itu? Tetapi ditanya terlebih dahulu, "Gapa dia tangan kananmu?" Apatah lagi ada isim isyarah, tilka. Tu, yang tu. Tu. Musa tidak mengetahui yang tongkat akan bertukar menjadi ular. Musa tidak mengetahui apa akan jadi pada tongkatnya. Tetapi Musa tercengang kerana Azza wa Jalla meminta dia untuk merenung, bertafakkur, berfikir dengan teliti, tadabbur kepada tongkat yang mati, tongkat yang dia duk pegang tu. Jadi sebelum Allah nak berikan mukjizat, fikir dulu tentang apa yang sedia ada sebelum perkara yang belum kamu ada. Allah Azza wa Jalla mahu Fir'aun berfikir, baru Musa baling tongkat. Ke Musa masuk istana terus baling tongkat. Allah nak Fir'aun berfikir dengan hujjah, dengan hudan, baru bayinat muncul kemudian, iaitu mu'jizat. Jadi Allah Azza wa Jalla mengajar anda daripada babak Musa ini, kepelikan kehebatan ayat-ayat Allah bukan pada mayat mati berkata-kata, bukan pada bulan terbelah, bukan pada unta keluar daripada batu. Karena terbukti orang-orang terdahulu karena sombong mereka tidak terkesan. Tetapi orang yang tidak sombong, melihat burung terbang boleh menangis, melihat bulan purnama boleh menangis, melihat tongkat dia berfikir panjang. Maka keluarlah 3 tujuan tongkat daripada Musa alaihi salam. Yang kedua tuan-tuan, Musa mention tongkat untuk dia bersandar dulu ke, atau dia mention tongkat untuk ada kat tangan kambing? Mana dulu, mana kemudian? Puan ini ilmu tahap 3. Mana dulu, mana kemudian? Iaitulah tongkat ada kaitan dengan dia nak bergantung, nak berpegang, atawakkau, muttakiin, bersandar. Ini adalah Musa yang berjalan, yang bermusafir, melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baca surah Al-Qasas, Musa tokoh musafir. Musa paling banyak berjalan. Dia berjalan, dia bermusafir untuk merenung kejadian Tuhan. Ini pengisian untuk dia. Ini reflection untuk dia. Dan apabila perkara yang kedua diumumkan Musa alaihi salam, iaitulah saya gunakan tongkat ini juga untuk jatuhkan daun-daun kering bagi kambing-kambing saya. Kenapa para rasul mengembala kambing sebelum menjadi rasul? Hadis yang sahih. Kambing makhluk yang degil. Kerana manusia ada nafsu yang menyebabkan manusia jadi degil. Maka hasil reflection anda kepada kebesaran Allah seharusnya menyebabkan anda menjadi orang yang paling sabar dalam mendidik dan membina generasi. Ini rahsia Al-Quran bila kita renung panjang. Lepas tu saya baca terjemahan dulu, supaya anda tidak terlalu menganggap, Allah, tak siapa kita nak rujuk ni, ya Allah, kami fakir. Tak apa tuan-tuan, terjemahan pun tak apa, asalkan kita berfikir. Kenapa tongkat terlebih dahulu dikaitkan dengan bersandar? Kerana ini pembinaan individu.
Seorang guru mesti ada pengisian. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak tahu apa-apa bagaimana mahu memberi. Ini persiapan spiritual. Dan apabila sudah kuat, maka jangan pentingkan diri sendiri. Bina generasi. Kerana syaitan akan datang pada kambing yang terlepas. So itulah yang dilalui 10 tahun oleh Musa di Madian. So bukan kebetulan Musa selepas bertafakur panjang, Allah bertanya tentang kegunaan tongkat. Lalu beliau menyebut menurut turutan apa yang dia lakukan. Boleh? InsyaAllah. Jadi itu saja. Terima kasih Ustaz Syahri. Dan saya yang kali terakhir saya belum kongsikan, saya nak kongsikan satu perkara yang menarik bagi saya adalah matlamat kita membaca Al-Quran dan juga sebenarnya apa yang kita nak capai dengan membaca Al-Quran dan juga dengan mengetahui maksud Al-Quran. Perkataan Iqra' kita kena faham ada dua maksud. Dia bukan hanya membaca, dia juga bermaksud satu proses untuk kita mengembara ke dalam Al-Quran menggunakan dua perkara. Yang pertama akal kita, yang kedua hati kita. Associate between mind and heart. Itu adalah Iqra' sebenarnya. Sebab itu dia tidak menggunakan perkataan tilawah. Dia menggunakan perkataan Iqra' sebab Iqra' mengandungi dua maksud, reflection and understanding. Kemudian antara objektif yang paling mendalam untuk kita membaca Al-Quran adalah kita mendapatkan di akhirnya, kita faham Al-Quran ke macam mana pun kita nak dapatkan satu benda je. Ia dipanggil sebagai ketenangan dalaman, inner peace. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Kerana di akhirnya kita nak bawa kepada Tuhan ketenangan tersebut. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hanya keredaan Allah akan diberikan kepada kita dengan inner peace. Kita nak itu je, insya-Allah, dengan membaca Al-Quran. Dan satu metaphysical substance yang saya nak kongsikan dalam Al-Quran adalah di akhirnya kita akan faham perjalanan membaca Al-Quran ni adalah terangkum dalam satu ayat aja. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah perjalanan kita membaca Al-Quran kerana Al-Quran ini daripada Allah, faham daripada Allah, untuk kita pulang juga kepada Allah. Semoga dengan bekalan kita datang usaha untuk memahami Al-Quran adalah bekalan yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajah yang tanya pasal adab tadi mana? Hari Khamis malam, Al-Fadil Ustaz Faris Azzuddin dia akan kongsi satu kitab Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, iaitulah adab-adab berinteraksi dengan Quran. Kalau tak silap 22 atau 26 kaedah. Dia bukan teknik, dia adab. Jadi kalau di kelapangan boleh datang aja bersama dengan anak murid mufassir hebat di Jordan, Dr. Ahmad Naufal, tapi anak murid beliau akan mengajar Al-Fadhil Ustaz Faris Azzuddin. Jadi di sini. Ya? Khamis malam, ataupun boleh tengok balik di jadual yang telah diumumkan. Saya ingat saya Khamis malam. Jangan lupa untuk add di Telegram kami dekat page. Masuk ke dalam tu, semua maklumat akan diberikan dalam tu, insya-Allah. Telegram tu